الآخرة وهو الحكيم الخبير والصلاة والسلام على رسولنا الآمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun di dalam bingkil menjawab soalan pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu, sama ada yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat-Mu yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya Karimu ya Aziz. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah ke jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya. Begitu juga jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkannya. Ya Allah ya fa'alu lima yurid. Kami titipkan kepadamu apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah semula kepada kami di saat kami memerlukannya. Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh umat Islam. Lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami. Jadikanlah kami qanaah terhadap rezeki pemberianmu, dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang engkau hindarkan daripada kami. Allahumma ja'al jam'na haza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis ini mendapat keberkatan ilahi. Saya suka mengingatkan kepada semua rakan-rakan untuk mengisi link kehadiran dan cabutan butua supaya tidak terlepas peluang memenangi hadiah istimewa daripada unit bimbingan dan kaunseling SMK SPP. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita bersedia dengan pen dan kertas serta tumpukan perhatian untuk slot teknik menjawab bahasa Melayu yang akan disampaikan oleh Cikgu Suhaila dan Cikgu Fidawani. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar dan selamat malam. Okey, baik, saya Cikgu Fidawani akan mulakan dahulu, kemudian diikuti oleh Cikgu Suhaila. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan yang berusaha Puan Aminah binti Haji Rasuli kerana peluang bersama dengan Cikgu Rozali kerana memberi peluang pada saya bersama dengan Cikgu Suhaila untuk membentangkan teknik menjawab soalan bagi pentaksiran standard setara standardnya, PSS ni. Sebenarnya dah lama kita tak buatnya teknik bengkel teknik ni, jadi ni rasanya macam nervous sikit, macam gemetar sikit, jadi minta maaf kalau ada macam tersekat-sekat sikit. Okey, jadi saya terus saja kepada slide saya. Jadi saya mengharapkan semua pelajar boleh nampak lah. Okey. Jadi sekejap saya matikan dulu kamera. Okey, jadi semua boleh nampak kan slide saya? Okey, hari ini saya akan bersama dengan Cikgu Suhaila akan membentangkanlah macam mana cara untuk menjawab kertas bahasa Melayu. Okey, untuk makluman semua, kita akan menghadapi peperiksaan ataupun kita panggil peperiksaan setara standard PSS ini. Okey, bermula pada 28 hari bulan. Jadi subjek pertama kita adalah subjek bahasa Melayu. Okey. Jadi apa yang kami bentangkan pada hari mengharapkan, kami harapkan dapat membantu para pelajar untuk menjawab soalan. Okey, kita terus sahaja kepada kandungan soalan. Okey, pelajar, untuk maklumat kamu, kandungan soalan hanya ada 6 soalan sahaja. Jumlah markah ialah 70 markah. Okey, jumlah markah adalah 70 markah. Okey, kemudian untuk pengetahuan kamu semua, soalan tidak mengikut format PT3. Okey, kenapa? Sebab kalau format PT3, kita ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kalau format PT3 kita ada kertas 1 dan kertas 2 pelajar. Tapi untuk kali ini, untuk PSS ini pelajar, kita hanya ada 1 kertas sahaja. 1 kertas sahaja. Jadi sebab tu kita kata kat sini kita tidak mengikut format PT3 kat sini kita hanya ada 1 kertas. Kertas 1 lah.
Okey, kemudian untuk makluman semua, tiada soalan objektif. Tak ada soalan objektif. Daripada 20 soalan, ikut PT3 kita ada 20 soalan objektif. Tapi untuk kali ini tiada soalan objektif. Jadi semua adalah soalan struktur dan juga menulis karangan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, saya terus kepada soalan yang pertama. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, soalan pertama ialah tentang kesalahan bahasa. Okey, jadi soalan tentang kesalahan bahasa hanya ada 3 soalan sahaja. Ada 3 soalan sahaja pelajar, 1 soalan 1 markah. Jadi maksudnya 3 markah untuk kesalahan bahasa. Okey, kalau kita lihat contoh di sini, okey, contoh yang cikgu berikan, yang ini berkenaan dengan kesalahan dari segi kata nama. Okey, kesalahan dari segi kata nama. Contoh, senarai nama-nama pemenang telah diserahkan kepada Cikgu Zarina. Okey, ini soalan contoh saja. Okey, daripada sini, okey, apabila awak ingin menjawab soalan kesalahan bahasa, baca dahulu. Okey, seterusnya awak highlightkan ataupun awak gariskan apa yang salah. Okey, walaupun kalau awak gariskan yang salah ni tak ada markah, tapi lebih baik awak gariskan supaya awak jawab nanti dengan betul. Okey, contoh dekat sini. Okey, jadi kat sini kalau kita nampak, saya terus bagi jawapan lah Okey, kalau di sini kita lihat senarai nama-nama pemenang ini, yang salah ialah di sini. Okey, senarai nama-nama. Okey, kenapa? Senarai ni dah menunjukkan jamak pelajar, banyak. Okey, nama-nama pun menunjukkan banyak. Okey, jadi dalam satu ayat ni tak boleh banyak-banyak. Jadi kena satu perkataan awak terpaksa buang. Okey, dekat sini akan ada 2 jawapan. Okey, akan ada 2 jawapan. Okey, jawapan yang pertama, awak boleh terus tulis. Okey, tulis jawapan terus tak perlu salin balik ayat ni, tak payah. Hanya tulis jawapan yang betul. Okey, contoh awak nak jawab senarai nama. Okey, nampak? Ini jawapan yang betul. Okey, senarai nama. Jadi nama ni kita dah tak gandakan dia. Okey? Awak lihat pada perkataan senarai, kat sini huruf besar sebab dia permulaan ayat. Jadi jawapan pun mesti huruf besar. Kalau awak jawab huruf kecil, kita akan salahkan. Okey? Jadi kalau jawapan betul, baru kita right. Kalau awak tulis huruf kecil, walaupun awak kata cikgu ni adalah huruf besar, tetap salah pelajar. Sebab S besar dia mesti besar daripada huruf yang lain. Okey, jadi kita tak boleh jawab dengan S huruf kecil. Okey, satu lagi jawapan. Okey, satu lagi jawapan awak boleh jawab. Awak tak nak guna perkataan senarai. Awak guna nama-nama. Pun boleh pelajar. Okey, jadi dekat sini ada 2 jawapan. Senarai nama tapi S mesti huruf besar. Satu lagi jawapan ialah nama-nama. Awak gugurkan senarai. Jadi N mesti huruf besar. Kenapa? Sebab nama dah jadi ayat yang pertama, perkataan yang pertama. Jadi mesti huruf besar. Kalau tulis huruf kecil, salah. Okey? Sebab ini adalah saya ikutlah penandaan PT3 2019. Kalau sebelum ni 2018 dia tak kisah dari segi huruf besar, huruf kecil. Okey? Tapi bermula 2019, PT3 penandaan kita kena ikut. Kalau salah huruf besar, jadi huruf besar lah dia punya jawapan. Okey? Okay, jadi saya harap yang ini awak boleh faham. Okey, untuk soalan 2 Roman, yang ini buku yang dipinjam oleh saya ada dengan Razman. Okey, yang ini pelajar kesalahan dari segi kata sendi nama. Okey, kesalahan dari kata sendi nama. Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, kata sendi nama oleh dengan. Okey, jadi kat sini kalau kita baca betul-betul buku yang oleh adalah dengan Razman. Okey, jadi ayat itu ada 2 salah. Vijay Baskar, yang mana Vijay? Soalan mana Vijay? 1 Roman ke 2 Roman? Okey, Vijay ada? Dipinjam oleh saya. Dipinjam oleh saya betul. Okey, salah. Okey, cikgu salah sebab kenapa salah? Bagus, bagus pelajar saya. Kenapa salah?
Dipinjam oleh saya kenapa salah? Cikgu, Ya. sebab saya itu kata ganti diri yang pertama. Bagus. Kalau kata ganti diri yang pertama, apa jawapan dia? Buku yang telah saya pinjam. Tak ada perkataan telah. Tengok betul-betul. Tak ada perkataan telah. Ada tak pada perkataan telah kat sini? Sepatutnya? Okey, VJ kata saya pinjam. Pandai VJ. Cuma S tu kena huruf kecil. Okey? S tu kena huruf kecil. Buku yang saya pinjam? Salah. Buku yang saya pinjam. Sepatutnya buku yang saya pinjam ada. Okey, betul? Di mana lagi? Saya tengok cek. Bagus budak saya ni Tania. Awak terus tulis. Okey, saya pinjam betul. Okey, sebab kalau dekat sini awak nampak dipinjam oleh saya salah. Jadi awak tak perlu salin buku yang, tak payah. Terus tulis saya pinjam. Terus tulis macam tu. Tak perlu tulis buku yang saya pinjam, tak perlu salin balik ayat. Awak terus, okey, terus pilih, terus tulis saja jawapan yang betul, okey? Okey, ada lagi tak? Ada lagi kesalahan? Bagus pelajar saya. Okey, jadi Naufal, bila nak menjawab nanti, pastikan awak tulis sahaja jawapan yang betul, okey? VJ, kesalahan pada huruf S. Saya pinjam, S kena huruf kecil. Okey, Fatia, bagus sebab kata ganti diri yang pertama. Okey, pandai. Okey, ini ialah ayat apa? Ayat aktif ke ayat pasif? Yang ini ayat aktif, ayat pasif ni? Pasif, cikgu. Ya, bagus. Ayat pasif. Okey, pandai. Okey, baik. Jadi semua sebenarnya yang ini semua pelajar dapat jawab dengan baik. Bagus awak respon. Terima kasih pelajar. Okey. Ada lagi satu kesalahan. Ada tadi kata dua. Mana VJ tadi? Dia kata dua kesalahan. Cikgu ada dua kesalahan, cikgu. Okey, dengan. Okey, ada pada. Bagus. Okey, ya, betul. Yang salah juga dekat sini ialah perkataan dengan. Okey, sepatutnya jawapannya pada. Jadi nampak dekat sini ayat ini ada dua kesalahan. Pelajar, dalam soalan ada satu je kesalahan. Okey, jadi saya nak tengok awak nampak yang mana. Bagus pelajar. Jadi sebenarnya dalam soalan hanya ada satu kesalahan sahaja. Okey, jadi dari sini saya nampak pelajar saya dah bersedia untuk menghadapi peperiksaan SS tu Okey, Tania, bagus. Okey, saya terus kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah soalan tentang apa soalan yang kedua ni? Mana tahu ada cikgu yang dah bagi tahu pada pelajar? Okey, iaitu tentang apa? Kesalahan ejaan. Okey, kesalahan ejaan ni ada dua je. Jadi kalau tiga tadi untuk kesalahan bahasa, jadi dua untuk kesalahan ejaan. Jadi 5 soalan untuk kesalahan saja pelajar. Okey, 5 markah untuk kesalahan. Okey, kita lihat kalau dia 2 soalan, 2 markah, jadi maksudnya dekat sini 1 soalan, 1 markah. Okey, kita lihat kat sini Okey, awak boleh respon terus kat situ. Bagus, tak bagi saya menjawab. Bagus. Terus jawab. Okey, Alia ada jawab kat situ. Kejohanan olahraga yang diadakan secara dwi tahunan oleh sekolah itu dilangsungkan dengan meriah. Okey, tadi Alia dah jawab dah. Jawapannya ialah, okey, yang salah ialah dwi tahunan. Okey, dwi tahunan ni kesalahan apa pelajar? Kata apa dwi tahunan? Dwi tahunan ni apa, Nur? Katronada. Sedap nama. Okey? Yang ini kesalahan apa? Bukan pinjaman. Bukan imbuhan. Yang inilah kata majmuk. Okey? Kata majmuk sepatutnya dia dirapatkan. Okey? Dia dirapatkan dwi tahunan. Okey, satu lagi kenapa rapat? Sebab huruf kecil berjumpa dengan huruf kecil pelajar. Kalau huruf kecil jumpa huruf kecil, awak kena rapatkan. Okey, kalau dia macam anti, ni contoh saja. Anti Amerika. Yang ini kita kena letak apa kat sini? Yang ini kita kena letak apa? Kena letak dash. Okey, sempang dalam bahasa Melayunya. Bagus yang menjawab Tania. Okey, sebab huruf kecil berjumpa dengan huruf besar. Dia tak boleh bersama, gaduh lah. Okey, jadi kena ada sempang kat sini. Tapi dwi tahunan, dia huruf kecil jumpa huruf kecil, jadi terus tulis jawapan. Okey, tak perlu salin ayat tu semula. Dan pastikan sebab dia huruf kecil, jadi jawapan pun mesti huruf kecil. Okey, jadi saya harap benda ni, inilah awak faham lah sebab kalau awak tulis huruf besar, salah. Okey?
Okey, nombor 2, para majikan perlu memberikan perlindungan insurans kepada para pekerja mereka. Semua dah jawab dengan betul. Okey. Dah nampak ya bagusnya budak saya ni. Yang salah ialah insurans, cikgu. Bagus. Okey, bagus. Insurans salah. Okey, semua jawab. Okey, Putri Ilin jawab, Nafa jawab betul, Kunal. Okey, Fatia. Bagus awak ni okey, Josh pun dah jawab betul. Okey, tahniah pelajar. Yang salah insurans. Okey, insurans ni salah apa? Kata insurans ni apa? Lotion selalu kan, lotion. Selalu salah eja juga. Yang itu ialah kesalahan apa? Kesalahan kata pinjaman. Okey? Jadi insurans ni kesalahan dari segi kata pinjaman. Sepatutnya dia ada S. Dia menggunakan bahasa Inggeris tetapi ejaannya insurance. Ada S kat belakang. Okey? I mesti huruf besar. Okey, sama juga kalau kata pinjaman lotion, selalu kita sebut lotion. L-O-S-Y-E-N. Yang ini bahasa orang putih, bahasa Inggeris. Sepatutnya bahasa Melayu lotion. Okey? Jadi yang ini awak hati-hati bila awak tengok ejaan tu, pastikan awak tengok ejaan ada tak kesalahan kata pinjaman ke, kesalahan kata majmuk ke dan sebagainya. Okey, banyak lagi. Okey, jadi saya fokus kepada 2 dahulu. Okey, habis kepada soalan 2. Ada soalan lagi tak? Okey, tak ada dah. Bagus. Tahniah pelajar saya. Okey, tahniah sebab awak memberi kerjasama, menolong saya sama kan? Okey, yang ini pelajar ialah kata majmuk mantap. Kita tak boleh pisahkan. Antara bangsa, kita tak boleh jadikan dia 2 patah perkataan. Yang ni dah mantap, dia memang jadi satu. Okey? Setiausaha, beritahu, sukarela, Bumi Putra, Suruhanjaya, Jawatan Kuasa, tanda tangan. Nampak? Tanda tangan selalu kita buat salah. Tanda, lepas tu jarak tangan. Salah, sepatutnya dirapatkan. Okey, Matahari, Pesuruhanjaya, Olahraga, warga negara ni pun selalu. 2019 pelajar. Soalan PT3, warga negara kesalahan ejaan pun masuk. Pelajar tak dapat kena pasti. Okey? Kerjasama, tanggungjawab, kaki, tangan. Okey? Jadi saya harap awak bukanlah menghafal tapi awak kena tahu. Ini ialah kata majmuk mantap yang tak boleh dipisahkan. Jadi kalau pisah itu salahlah, kesalahan ejaan. Okey, baik. Okey, seterusnya soalan pemahaman. Okey, saya akan serahkan kepada Cikgu Suhaila untuk soalan pemahaman, soalan novel, karangan, ringkasan dan juga rumusan. Okey, jadi saya persilakan Cikgu Suhaila untuk membentangkan soalan 3 hingga ke soalan 5. Dipersilakan Cikgu Suhaila. Okey, terima kasih kepada Cikgu Fidawani. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, jadi cikgu akan teruskan dengan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni soalan pemahaman. Okey, soalan pemahaman yang mengandungi 2 atau lebih bahan. Okey, dia tak semestinya ada 2 bahan pelajar. Mungkin kalau ikut soalan PT3 tahun-tahun lepas, dia akan keluarkan 3 bahan. Okey, dan bahan itu tak semestinya yang awak belajar dalam kelas. Okey, mungkin dia ambil daripada bahan luar, bahan daripada akhbar, daripada berita harian. Tak semestinya bahan yang kita belajar dalam kelas. Tak semestinya daripada Komsas, tak semestinya macam tu Dia boleh ambil daripada bahan luar. Okey, markahnya ialah 10 markah, di mana soalan 1 3 markah, okey, soalan 2 3 markah dan soalan 3 4 markah. Untuk soalan 1 dan soalan 2, jawapan ada dalam petikan. Okey, ada dalam petikan ataupun ada dalam bahan. Okey, manakala untuk soalan nombor 3, soalan kebat ni, jawapan tiada dalam bahan. Kena fikir sendiri, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, 3 soalan sahaja yang dikemukakan. Okey, ni Cikgu Fidawani dah tulis. Soalan 1 dan soalan 2 jawapan ada dalam bahan yang diberikan. Okey, soalan 2 biasanya tentang Komsas. Okey, sama ada nilai, pengajaran, gaya bahasa, perwatakan dan sebagainya. Okey. Okey, untuk soalan 3 merupakan soalan kebat. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang untuk soalan nombor 3 tadi, jawapan awak tak boleh ambil dalam petikan. Okey. Kalau awak salin daripada petikan, tak ada markah. Kosong markah sebenarnya. Okey, jadi untuk soalan 3 tadi, soalan kebat kena fikir sendiri, memberikan idea anda sendiri.
Okey, kat sini cikgu paparkan contoh petikan petikan. Okey. Petikan 1 dan petikan 2. Okey, jadi awak kena baca dululah. Okey, baca petikan-petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, ayat anda sendiri maksudnya awak tak boleh salin bulat-bulat daripada petikan. Okey, bila awak dah baca petikan ni, sebenarnya dalam petikan 1 dan petikan 2 ni ada jawapan untuk soalan 1 dan soalan 2. Okey, kita terus dengan soalan. Okey, soalan 1. Soalan 1 berdasarkan petikan 1 dan petikan 2. Awak tengok dia suruh awak rujuk petikan 1 dan petikan 2. Apakah tindakan? Okey, ni cikgu dah highlightkan tindakan yang dilakukan oleh Sudin dan Toh Seng ketika rakan mereka dalam kesusahan. Okey, kalau awak rujuk petikan tadi, ada tindakan yang dilakukan oleh Sudin untuk petikan 1, manakala ada tindakan yang dilakukan oleh Toh Seng untuk petikan 2. Okey. Kat sini ada jawapannya. Okey ni cikgu dah bagi jawapan siap-siap dah ni kat sini. Okey, markahnya 3 markah. Okey, jadi untuk soalan 1 ni, okey, awak kena jawab menggunakan ayat yang gramatis. Okey, bukannya tulis dalam bentuk poin. Ayat tu kena gramatis. Okey, kalau awak nak senang, okey, salin semula sahaja soalan. Tapi dekat sini tak perlulah berdasarkan petikan 1 dan petikan 2. Apakah ni tak perlu masukkan. Okey, ambil daripada sini. Daripada tindakan. Okey, salin je semula soalan. Nak senang, salin je semula soalan. Tindakan yang dilakukan oleh Sudin dan Toh Seng ketika rakan mereka dalam kesusahan ialah, okey, kita rujuk petikan pertama dulu. Sudin, okey, cikgu dah siapkan jawapan Sudin. Okey, dia berusaha menyelamatkan Lim Meng dan Lim Fong daripada lemas. Okey, ni kata kunci dia. Jadi awak tak boleh jawapan awak ni tak boleh Sudin berusaha menyelamatkan Lim Meng dan Lim Fong sahaja. Daripada apa tu penting ni kata kunci, daripada lemas. Ni perlu ada, wajib ada. Kalau tak ada markah. Okey, manakala ni kita merujuk pula kepada petikan yang kedua. Okey, Toh Seng dia membantu. Okey, membantu kena ada perkataan membantu Amir dengan memberi wang. Ni memberi wang kata kunci kat sini Kalau tak ada dalam jawapan awak, tak ada markah. Untuk berniaga. Okey, jadi apa-apa maklumat dalam petikan tu kena masukkan dalam jawapan ni. Okey, dalam jawapan. Okey, jadi 3 markah. Okey, untuk jawapan nombor 1, petikan 1 ni 1 markah. Petikan 2, Toh Seng ni, okey, 1 lagi markah, jadi 2 markah. Okey, lagi 1 markah bahasa. Okey, sebab tu cikgu minta awak jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Tak boleh tulis dalam bentuk poin. Okey, tu sebab cikgu markah bahasa. Maksudnya 1 markah lagi tu markah bahasa. Jawapan 2 sahaja tapi lagi 1 markah tu markah bahasa. Okey, habis untuk soalan nombor 1. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, ni berkaitan dengan Komsas. Nyatakan 2 nilai sama, dia nak yang sama nilai sama yang terdapat pada petikan 1 dan petikan 2. Okey, masih lagi kena rujuk petikan 1 dan petikan 2. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, okey, biasanya untuk soalan pemahaman, nyatakan, maksudnya awak hanya perlu nyatakan nilai itu sahaja, tak perlu ada contoh. Okey, ramai pelajar yang tanya, cikgu kena ada contoh tak? Tak perlu. Okey, nyatakan sahaja sebab markah kat sini pun 3 markah, tak perlu ada contoh. Okey, tidak perlu ada contoh, jadi awak tak payah membazirkan masa nak memberikan contoh, tak perlu. Okey, jadi hanya nyatakan sahaja. Okey, sama jugalah 3 markah, maksudnya 2 jawapan dan 1 lagi markah bahasa. Okey, ambil daripada soalan je. Okey, ayat awak tu kalau tak nak fikir, ambil daripada sini je. 2 nilai sama yang terdapat pada petikan 1 dan petikan 2 ialah,
Okey, lepas tu nyatakan nilai bertanggungjawab dan keprihatinan. Okey, biasanya nilai dia tak akan jadi panjang pelajar. Dia biasanya satu patah perkataan atau dua patah saja. Okey, tengok kat sini, bertanggungjawab satu nilai, keprihatinan satu nilai. Okey, boleh juga menjadi dua patah perkataan, kasih sayang. Okey. Lagi apa lagi? Keberanian. Kegigihan. Dia akan jadi satu patah perkataan atau dua patah saja. Okey, itu kata kunci untuk awak mengenal pasti nilai. Okey, dia tak akan jadi panjang, satu patah atau dua patah saja. Okey, dah habis untuk soalan nombor 2, 3 markah kat sini. Okey, satu markah untuk jawapan bertanggungjawab, satu markah lagi untuk jawapan keprihatinan. Ayat awak tu lengkap, gramatis, satu markah bahasa, 3 markah. Jadi markah penuh lah kat situ. Okey. Okey, kat sini ada sedikit nota. Nilai keprihatinan dan nilai bertanggungjawab, betul. Okey. Keprihatinan dan keikhlasan salah, tidak ada nilai. Okey, tidak ada nilai. Tak ada nilai, keprihatinan dan keikhlasan ni tidak ada perkataan nilai kat situ. Okey. Untuk soalan nombor 3. Okey, ini soalan nombor 3, soalan kebat. Okey, ingat soalan kebat ni jawapan awak tak payah nak cari dalam petikan 1 ke petikan 2 ke, tak perlu cari kat situ. Sebab kalau awak jumpa pun kat situ memang cikgu tak akan bagi markah. Okey, kalau awak tengok je soalan ni pada pendapat anda. Pendapat maksudnya awak kena bagi pendapat, ini soalan kebat. Okey, kalau soalan pemahaman, soalan nombor 3 ni memang soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, cikgu baca soalan. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? 4 markah. 4 markah sebab kebat, kena fikir. Jadi markah pun lebih daripada soalan 1 dan 2 tadi. Okey, soalan kebat. Jadi, okey, kalau awak tengok soalan, okey, dia tanya apakah usaha-usaha. Okey, pelajar awak kena beri perhatian. Kalau soalan kebat, okey, kalau usaha-usaha ataupun cara-cara, maksudnya kena ada pihak. Okey, jawapan awak untuk soalan kebat kalau dia tanya usaha-usaha, cara-cara ataupun langkah-langkah, jawapan awak kena ada pihak, nyatakan pihak. Okey, kalau awak tak nyatakan pihak, tak ada markah. Kalau ikut PT3 tahun lepas, memang tak dapat markah. Okey, jadi kena nyatakan pihak siapa yang berusaha, yang melakukan tindakan tersebut. Okey, ingat kalau soalan tanya usaha-usaha, cara-cara ataupun langkah-langkah, kena ada pihak. Okey, tengok jawapan. Okey, salin je semula daripada soalan. Pada pendapat saya, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ni baru soalan kan. Okey, ni jawapan kita. Ialah pihak. Okey, pihak kerajaan. Nampak cikgu dah nyatakan kat sini. Pihak kerajaan. Ada pihak. Mengadakan kempen, mengadakan rumah terbuka dan mengadakan program gotong royong di dalam kawasan perumahan. Okey, di kawasan perumahan. Okey, di kawasan perumahan. Okey, jadi kat sini walaupun awak nyatakan satu kali je pihak kerajaan, maksudnya ni semua tindakan pihak kerajaan, mengadakan kempen, mengadakan rumah terbuka. Okey, kat sini sebenarnya dah ada 3 jawapan. Okey, kalau jawapan awak ialah pihak kerajaan mengadakan kempen dan mengadakan rumah terbuka pun dah dapat markah penuh. Okey, ni cikgu bagi lebih 1. Dan mengadakan program gotong royong di kawasan perumahan. Okay, ni lebih dah 1 ni. Okey, boleh, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya untuk soalan kebat ni, sekurang-kurangnya 2 jawapan. Kalau nak bagi lebih tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, ingat untuk soalan kebat ni sebenarnya senang je soalan kebat. Ni cikgu sebenarnya susah nak bagi salah. Sebab ini pendapat awak kan. Tapi kena ingat tadi lah kata kunci yang cikgu nyatakan, kalau usaha-usaha, cara-cara, langkah-langkah kena ada
pihak. Contoh kalau jawapan awak macam ni. Okey, kalau jawapan awak, pada pendapat saya usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ialah mengadakan kempen dan mengadakan rumah terbuka. Tak ada markah. Sebab awak tak nyatakan pihak siapa. Okey, pihak siapa. Tak ada markah. Okey, jadi kena nyatakan pihak, orang yang bertanggungjawabnya siapa. Okey, ingat yang tu Okey, ni ada isi cukup. 2 daripada isi di atas atau isi-isi yang relevan. Okey, maksudnya kat sini pelajar lain dia boleh nyatakan jawapan lain. Dia tak sama kan pendapat masing-masing. Maksudnya kalau pendapat awak tu relevan, cikgu boleh terima. Okey, cikgu boleh terima sebab ini soalan kebat. Okey, seterusnya. Okey, kalau ada soalan awak boleh tulis Kalau ada soalan awak boleh tulis ataupun cikgu laju sangat ke apa awak boleh awak boleh respons. Okey, cikgu teruskan lagi dengan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 iaitu soalan novel. Okey, untuk soalan nombor 4, soalan novel hanya satu soalan sahaja. Okey, walaupun satu soalan markahnya 10 markah. Okey, satu soalan 10 markah. Soalan berkaitan latar. Cikgu dah nyatakan terus dah malam ni. Siapa yang join Google Meet malam ni untung ni cikgu dah bagi kat sini ni. Soalan tak payah nak fikir-fikir masuk keluar apa keluar pengajaran ke, keluar nilai, tak payah, cikgu dah nyatakan kat sini. Fokus untuk latar. Okey, latar. Tapi latar ada 3 kan. Latar ni maksudnya keterangan. Okey, latar ni maksudnya keterangan. Okey, ada 3. Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Okey, tapi malam ni cikgu nak fokus untuk latar masyarakat je. Okey, jadi malam ni cikgu nak fokus untuk latar masyarakat sahaja. Okey, contoh soalan novel. Okey, awak tengok kat situ contoh soalan novel. Okey, jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di tingkatan 3. Okey, kita tak payah nak fikirlah novel-novel lain. Okey, novel yang kita belajar di negeri Johor, novel, jangan buat-buat tak ingat pula novel Hempasan Ombak karya Zailiani Taslim. Okey, satu ni je novel yang kita belajar untuk tingkatan 3, novel Hempasan Ombak karya Zailiani Taslim. Okey, soalannya apa? Okey, berdasarkan sebuah daripada novel yang anda pelajari, satu tu je lah novel Hempasan Ombak, kemukakan 3 contoh peristiwa yang bersesuaian dengan latar masyarakat yang telah ditetapkan. Peristiwa yang dikemukakan mestilah berkait dengan watak utama. Ini kita panggil soalan terikat. Soalan terikat. Maksudnya awak tak bebas lah untuk menjawab. Bukan tak bebas lah. Maksudnya soalan tu dah tetapkan. Awak kena tulis tentang apa. Okey. Kalau cikgu dah baca soalan tadi, okey, dia suruh awak kemukakan. Maksudnya jawablah, huraikan 3 contoh peristiwa. Nak huraikan tentang apa? Latar masyarakat. Okey, latar masyarakat apa? Kat bawah ni dia dah tetapkan dah. Dah tetapkan masyarakat yang berani. Jadi jawapan awak tak boleh nak tulis masyarakat yang gigih berusaha, tak boleh. Kena tulis masyarakat yang berani. Okey, siapa yang berani? Dekat soalan dia dah tetapkan. Okey, dekat soalan peristiwa, peristiwa apa? Peristiwa masyarakat yang berani itu mesti berkait dengan watak utama. Watak utama, okey, awak pun dah tahu dah mahir dah sebenarnya untuk soalan novel ni kan. Kalau cikgu sebut dia watak utama, mesti siapa watak utama novel Hempasan Ombak? Pelajar. Farid. Siapa tu? Alia Iman. Bagus Alia Iman Okey, Fari. Apa tu Fari? Farid. Okey, Farid. Betul. Semua betul. Semua dah tahu dah. Watak utama mesti Farid. Okey, Farid. Jaya, Farid Betul. Okey, watak utama novel Hempasan Ombak ialah Farid. Okey, jadi
Untuk contoh peristiwa kejap lagi, awak jangan sebut watak lain yang berani. Kena sebut watak Farid. Berani buat apa? Okey, kalau dia dah tetapkan kat sini. Okey, kalau dia dah tetapkan kat sini masyarakat yang berani, maksudnya dalam contoh, okey, dalam jawapan awak ni kena sebutlah perkataan berani. Okey, dan contoh awak itu mesti tidak boleh umum. Tidak boleh, contoh itu tidak boleh umum. Okey, kena spesifik, kena terperinci lah. Maksudnya kena bagi terperinci lah. Okey, contoh ni jawapan cikgu dah siapkan dah pun. Okey, kita tengok jawapan yang dikatakan terperinci tu macam mana cikgu? Macam ni. Okey, jadi ini jawapan berdasarkan novel Hempasan Ombak karya Zailiani Taslim. Okey, contoh peristiwa yang bersesuaian dengan latar masyarakat yang telah ditetapkan ialah, okey, ni sebenarnya kita salin semula je daripada soalan ke atas tu. Okey, ialah, ni baru jawapan. Ialah, tengok kat sini. Watak utama kena sebut Farid. Okey, Farid. Okey, kita terikat dengan apa tadi? Masyarakat yang berani. Farid kita dah sebut berani. Farid yang berani, bukan orang lain, bukan Hajah Zaoyah, bukan siapa lagi, bukan Moksin. Kita sebut Farid. Watak utama Farid, berani. Okey, berani buat apa? Memadamkan api. Okey, memadamkan api yang sedang membakar bangsal batik moden. Kalau sampai sini je, okey, kalau jawapan awak Farid berani memadamkan api yang sedang membakar bangsal batik moden, ini umum. Okey, dapat 1 markah je. Ini yang dikatakan jawapan umum. Okey, jawapan itu umum. Okey, kalau terperinci dengan dia guna apa? Dia guna air ke, dia guna tanah ke? Dengan menggunakan alat pemadam api. Okey, dalam novel tersebut memang dinyatakan Farid dia guna alat pemadam api. Okey, barulah dapat 2 markah untuk contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama 2 markah. Okey, awak jangan reka pula. Okey, contoh awak tak tahu kan, Farid berani memadamkan api yang sedang membakar bangsal batik moden dengan menggunakan 1 baldi air. Tak boleh, salah. Lagilah salah jawapan awak tu. Okey, kalau tak tahu jangan reka. Okey, soalan novel ni soalan fakta sebab ada dalam novel. Kalau awak reka-reka main hentam je kan. Tak boleh, salah. Okey, salah. Okey, kalau tak tahu baik tulis memadamkan api yang sedang membakar bangsal batik moden. Kat situ je lah kalau tak tahulah. Okey, kalau tahu tulis dengan menggunakan alat pemadam api. Ini baru dapat 2 markah. Okey, ada juga pelajar dia tak nak tulis bangsal. Dia tulis dia tulis bengkel. Dia tulis bengkel pun boleh terima. Pun boleh terima, sama je. Okey, bangsal ataupun bengkel dua-dua boleh terima. Okey, awak jangan bergaduh pula dengan kawan awak. Bengkel, bukan bangsal lah. Dua-dua betul. Okey, cikgu terima dua-dua. Bengkel pun boleh, bangsal pun boleh. Okey, markahnya 2 markah kat situ. Okey, itu baru jawapan yang pertama. Okey, seterusnya kita nak teruskan lagi dengan jawapan yang kedua. Okey, contoh yang kedua, guna penanda wacana. Okey, ada pelajar yang tanya cikgu tak naklah guna penanda wacana. Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk markah novel kan 10 markah, 6 markah isi, 4 markah bahasa. Jadi untuk markah bahasa 4 markah tu cikgu tak boleh bagi penuh lah maksudnya. Okey, kalau awak tak nak tulis penanda wacana ni, markah bahasa 4 markah tu tak akan dapat. Mungkin cikgu bagi 2 markah ataupun 3. Macam 4 markah memang tak dapat lah. Okey, jadi tulislah penanda wacana. Kita dalam bahasa Melayu banyak penanda wacana kan, selain itu, seterusnya, yang awak tahulah. Okey, boleh tulis mana-mana yang awak suka. Okey, tak kisah. Okey, yang kedua selain itu, tengok Farid. Cikgu tulis Farid kat sini. Berani, berani ni latar masyarakat tadi kan. Berani menanggung risiko dengan mendirikan bangsal batik moden. Ni umum kat sini, umum. Walaupun
banyak menerima tuhmahan. Okey, tuhmahan. Okey, tuhmahan ni tuduhan lah. Tuduhan melulu. Tuhmahan tu maksud tuhmahan. Okey, sini satu markah umum. Okey, walaupun banyak menerima tuhmahan ni baru dapat 2 markah. Maksudnya jawapan itu dah terperinci lah. Okey, tidak umum. Okey, dapat lagi 2 markah kat sini. Okey, yang ketiga. Okey, awak boleh guna penanda wacana akhir sekali. Okey, akhir sekali Farid. Tengok cikgu sebut Farid. Berani. Kena sebut lagi. 3 kali dah sebut berani. Berani memikul tanggungjawab dengan mengambil alih syarikat batik Nusantara. Kat sini dia kata memikul tanggungjawab dengan mengambil alih syarikat batik Nusantara. Okey, kat sini ada selepas kematian ayahnya. Okey, kat situ cikgu dah tulis memikul. Kalau awak tulis sampai memikul tanggungjawab tu umum. Okey, memikul tanggungjawab tu umum. Kena nyatakan dengan mengambil alih syarikat batik Nusantara selepas kematian arwah ayahnya. Okey, kematian ayahnya. Okey, boleh kat situ 2 markah. Okey, jadi nyatakan secara spesifik lah, okey, ataupun terperinci. Okey, itu berkaitan dengan novel. Okey, kalau ada soalan boleh tanya pelajar. Ada soalan tak setakat ni? Ada yang tak jelas ke? Tak ada? Okay, kalau tak ada cikgu nak kan? Tak ada? Rikesh kan? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan lagi lah. Okay, cikgu teruskan. Okay, dah habis dah soalan novel, 10 markah kat situ. Awak dapat dah 10 markah kat situ. Okay, soalan seterusnya tak ada cikgu. Okay, soalan 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, mengandungi 2 soalan. Okay, soalan nombor 5 ada 2 soalan. Okay, apa yang akan keluar? Soalan pertama, soalan rumusan. Okay, soalan rumusan. Manakala soalan yang kedua, soalan ringkasan yang akan keluar. Okay, 2 soalan keluar. Okay, pelajar hanya pilih salah satu sahaja. Okay, salah satu karangan sahaja. Pilih. Kalau awak rasa senang nak buat ringkasan, okey, buat ringkasan. Kalau awak rasa senang nak buat rumusan, boleh buat rumusan. Jangan buat dua-dua sekali pelajar, nanti tak ada masa nak jawab soalan lain. Buat satu je, pilih satu sahaja. Okey, markah sama. Rumusan 15 markah, ringkasan pun 15 markah. Okey. Seterusnya. Okey, kita fokus pula. Okey, cikgu pergi satu persatu Okey, mula-mula sekali cikgu nak bagi tips untuk menulis ringkasan. Okey, untuk menulis ringkasan. Okey, kalau awak tanya pendapat cikgu mana lagi senang? Rumusan ataupun ringkasan? Kalau bagi cikgu, ringkasan senang sebab markah pun senang nak dapat. Okey, tapi terpulanglah. Okey, awak bebas. Okey, sebab cikgu bagi 2 soalan, awak pilih. Awak bebas untuk memilih. Okey, bebas untuk memilih. Okey, ringkasan. Okey, markah tadi cikgu dah nyatakan markah 15 markah. Okey, yang kedua markah isi 10 markah maksimum. Tak boleh bagi 11, 12 tak boleh. Isi maksimum 10 markah. Okey, manakala lagi 5 markah itu markah bahasa. Okey, markah bahasa. Okey, yang dikatakan markah bahasa, okey, untuk masuk isi 2, 3, 4, 5 ada penanda wacana. Ayat awak tu gramatis, tepat, okey, tak ada kesalahan ejaan ataupun kesalahan tata bahasa, baru layak dapat 5 markah. Okey. Jumlah patah perkataan, okey, tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey, tidak lebih. Tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey, perenggan. Untuk ringkasan, 1 perenggan sahaja. 1 je pelajar. Okey, masa yang dicadangkan untuk menulis ringkasan 15 minit. Sebab markahnya 15 markah. Jadi masa yang dicadangkan 15 minit. Okey, seterusnya. Ni penting Ni penting.
untuk awak tahu kalau ringkasan tak payah pening kepala nak fikir nak tulis pendahuluan apa, nak tulis penutup apa untuk ringkasan. Tak perlu. Okey, awak tulis pun cikgu tak akan bagi markah. Okey, jadi tak perlulah. Okey, fokus untuk isi sahaja. Jadi ingat kalau nak tulis ringkasan tak payah pening fikir pendahuluan dan penutup, fokus untuk isi sahaja. Okey. Okey, langkah-langkah. Ni cikgu nak bagi tips untuk awak dapat markah 15 markah untuk menulis ringkasan. Sebab ringkasan kan senang. Okey, yang pertama sekali, okey, baca arahan soalan dan kehendak soalan. Kena baca arahan dulu. Okey, sebelum baca petikan, okey, kita baca dulu soalan, okey, ataupun kehendak soalan. Untuk ringkasan, dekat soalan tu memang dia dah nyatakan apa yang perlu anda tulis ringkasan. Kejap lagi. Macam itulah, okey. Dekat soalan tu memang dah dinyatakan untuk ringkasan. Okey, dah baca arahan, dah baca soalan. Yang kedua, baca petikan secara keseluruhan. Jangan baca separuh je. Baca daripada pendahuluan, baca isi, baca penutup. Okey, walaupun awak tahu untuk perenggan pendahuluan tu tak ada isi kan. Tak ada isi dan perenggan penutup pun tak ada isi biasanya. Jadi tapi untuk nak jawab ni, cikgu harap awak baca daripada pendahuluan sampai penutup. Okey, sampai penutup petikan tersebut lah. Okey, sambil membaca tu, terus menggariskan sekurang-kurangnya 5 isi penting. Okey, awak jumpa ke, awak tak jumpa ke, kena cari 5 isi. Okey, kalau tak awak akan rugi markah 10 markah untuk isi. Jadi 5 isi kena gariskan dalam petikan tersebut. Okey, menulis seterusnya dah garis isi. Okey, bolehlah langkah yang seterusnya menulis ringkasan yang lengkap. Okey, dah tulis ringkasan. Okey, cikgu ada sedia kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, dah siap tulis ringkasan. Awak kira jumlah patah perkataan dan tulis di bawah di sebelah kanan. Okey, dan tulis di sebelah kanan. Okey, apa tu Alia? Cikgu kalau nama orang contohnya Alina Natasha dikira satu. Ya, betul. Satu patah. Nama orang, nama sekolah, nama tempat semua dikira satu patah perkataan. Kata ganda pun dikira satu patah perkataan saja. Nama sekolah contoh SMK Seri Pulai Perdana. Satu je. Walaupun panjang, dua baris kan. Okey, satu je. Kira satu je. Kata ganda pun kira satu sahaja. Okey, pemarkahan tadi cikgu dah nyatakan yang ni. Satu juga Alia. Kalau tajuk buku cerpen satu juga. Okay, kira satu saja. Okey, bilangan isi 5. Sekurang-kurangnya 5. Okey. Jumpa ke tak jumpa 5 isi. Kalau awak jumpa 5 isi 10 markah, 4 isi 8 markah, 3 isi 6 markah, 2 isi 4 markah, 1 isi 2 markah sahaja. Okey. Terusnya, okey, ni markah dari segi bahasa lah. Okey, kalau awak nak tahu isi awak dah jumpa 5 tadi kan. Okey, ni kita tengok peringkat markah untuk bahasa. Okey, kalau cemerlang, okey, kriterianya bagaimana? Bahasa baik dan lancar. Cikgu baca sepintas lalu je lah yang ni Menggunakan ayat sendiri. Okey, yang dikatakan menggunakan ayat anda sendiri, awak tadi kan dah gariskan isi dalam petikan. Okey, awak ambil isi yang telah awak gariskan itu, awak letaklah penanda wacana kat depan. Okey, itu dah dikira ayat anda sendiri. Itu dah dikira ayat anda sendiri. Okey, pemilihan kata tepat, ayat gramatis, penanda wacana yang sesuai, ejaan dan tanda baca betul. Okey, ni cemerlang 4 dan 5 markah. Baik 2 hingga 3. Okey, bahasa baik dan lancar, masih berupaya menggunakan ayat sendiri, pemilihan kata masih tepat, ayat masih gramatis. Penanda wacana masih, kat sini dia ada perkataan masih sesuai, terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. Minimum ni sikit-sikit lah, sikit-sikit. Memuaskan, 1 markah je untuk bahasa. Bahasa kurang lancar, terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat. Ejaan dan tanda baca menyalin ayat daripada petikan asal terpilih. Awak pilih kan, awak contoh nak sukalah dengan perenggan nombor 2. Okay, awak pun salin perenggan nombor 2 sikit, perenggan nombor 3 sikit, awak pilih-pilih kan. Yang tu pun markah bahasanya 1 markah sahaja. Okay, dah habis untuk bahasa. Ini cikgu
cikgu bagi kerangka. Ini untuk kerangka nak tulis ringkasan. Okey, kerangka nak tulis ringkasan. Okey, tadi cikgu dah highlight kan pendahuluan dengan penutup tak perlu. Jadi terus dengan isi. Antara. Awak nak hafal suka hati awak lah. Antara. Okey, masukkan kata kunci. Kata kunci ni ada pada soalan. Okey, contoh antara langkah untuk apa-apalah. Okey, dekat soalan tu ada. Ialah, adalah. Yang ni pilih satu je. Okey, ialah, adalah ni cikgu tulis kat sini, awak pilih satu je. Kalau isi satu ni mula dengan kata nama, awak guna ialah lah. Okey, kalau selain daripada kata nama, guna adalah. Okey, antara, masukkan kata kunci ni ada pada soalan. Okey, ialah, okey, masukkan isi satu tadi. Okey, apa tu? Mesti ikut urutan. Tak semestinya ikut urutan. Awak nak letak yang isi 5 tu pada isi 1 pun boleh, tak ada masalah. Dia tak semestinya ikut urutan. Okey, dia tak semestinya ikut urutan. Awak tak ikut urutan pun tak apa. Yang penting 5 isi tu ada dalam ringkasan awak. Okey, masukkan isi 1 kat sini, noktah. Okey, noktah. Nak masuk isi yang kedua, kena ada penanda wacana. Kan tadi cikgu nyatakan nak masuk isi seterusnya kena ada penanda wacana. Okey, selain itu, okey, ni punca ni cikgu, ni contoh kata kunci lah. Okey, punca ni contoh kata kunci dalam soalan. Okey, punca kedua ialah, adalah ni pilih satu sahaja. Okey. Okey, lepas tu masukkan isi 2. Okey, habis kat situ. Nak masuk isi 3, guna lagi penanda wacana yang lain. Okey, di samping itu, okey, awak boleh tambahlah apa-apa kat sini. Sebelum masuk isi ketiga ni, awak sebenarnya boleh tambah apa-apa. Lepas tu masukkan isi yang ketiga. Habis untuk isi yang ketiga, masuk isi yang keempat, guna lagi penanda wacana yang lain lagi. Kita banyak penanda wacana dalam bahasa Melayu. Seterusnya, okey, tambahlah sedikit perkataan kat sini, masuk isi yang keempat. Okey, dan nak habis, awak boleh guna penanda wacana akhir sekali. Okey, punca ni kata kunci tadi dah. Punca lain ialah ataupun adalah ni pilih satu je. Okey, masukkan isi 5. Dah selesai. Okey, kalau awak kira-kira dah sampai isi 5, jumlah patah perkataan tu tak sampai 100. Okey, awak boleh kalau dalam petikan tu awak jumpa 6 isi, boleh tambah lagi isi yang ke-6. Okey, isi yang ke-6 kat sini boleh, tak ada masalah. Cikgu tak tolak markah. Tapi jumlah patah perkataan tu pastikan jangan lebih 100. Okay, jangan lebih 100 patah perkataan. Okey, dah habis untuk ringkasan. Tak perlu penutup pendahuluan penutup tak perlu dah. Sampai sini je. Sampai sini noktah dah habis untuk ringkasan. Okey. Okey, itu untuk ringkasan 15 markah. Okey, cikgu teruskan lagi. Kan tadi ada 2 pilihan soalan. Ringkasan dah selesai. Kita beralih pula kepada rumusan. Rumusan. Okey, rumusan. Kalau kita tengok yang pertama markah pun sama 15. 15 markah sama dengan ringkasan tadilah. Okey, markah isi pun sama 10 markah. Okey, markah bahasa 5 markah. Jumlah patah perkataan pun sama, tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey, sampai nombor 4 ni dia masih sama. Okey. Tiba je nombor 5 perenggan. Kat sini dia dah berubah sikit. Okey. 1 hingga 3 perenggan. Okey, kalau awak nak tulis 1 boleh, tak ada masalah. Nak tulis 3 pun boleh. Okey, cikgu tak tolak markah pun sebenarnya kalau awak tulis 1 untuk rumusan ataupun awak nak tulis 3 perenggan untuk rumusan, tak ada masalah. Tapi cikgu galakkan tulis 3 perenggan supaya nampak kemas. Sebab penulisan rumusan ni dia berbeza daripada penulisan ringkasan. Kalau ringkasan tadi awak dah senaraikan awak dah gariskan 5 isi, awak masuk je 1 perenggan tu kan. Tapi kalau untuk rumusan ni dia berbeza sedikit. Okey, dia berbeza sedikit. Kejap lagi cikgu terangkan sikit. Okey, masa yang dicadangkan pun 15 minit juga sebab markah dia 15. Okey, seterusnya. Ini yang dikatakan berbeza daripada ringkasan tadi. Okay, yang dikatakan berbeza daripada ringkasan tadi, perlu ada idea utama. Perlu ada idea utama. Cikgu, idea utama tu apa pula? Okey, idea utama ni
biasanya dia tak akan bagi pada soalan. Okey, kalau awak nak tahu idea utama, kena baca dahulu secara keseluruhan petikan tersebut. Sebab rumusan dia tak akan nyatakan, dia suruh tulis rumusan tentang apa, tak ada. Okey, ada kebanyakan tak ada lah, kebanyakan dekat soalan tu dia tak nyatakan kita tulis rumusan tentang apa. Kalau ringkasan dia memang nyatakan. Kalau rumusan awak kena pandai-pandai cari sendiri. Nak cari macam mana? Nak cari macam mana? Baca dahulu petikan secara keseluruhan daripada pendahuluan sampai penutup, baru awak dapat tema. Okey, tema pula. Idea utama ni maksudnya perkara utama yang dibincangkan dalam petikan tersebut. Perkara utamanya apa? Okey, perkara utamanya apa? Okey, contoh pula nombor 2. Okey, kalau awak dah jumpa idea utama, okey, perlu ada idea sokongan. Okey, biasanya untuk idea utama ni awak tulis satu ayat je. Contoh cikgu tak masukkan pula kat sini. Contoh petikan cikgu tak masukkan dalam slide. Okey, contoh awak baca petikan. Okey, awak baca. Tengok perenggan isi yang pertama ada langkah-langkah. Okey, yang kedua ada langkah juga. Maksudnya idea utama kat situ ialah langkah-langkah lah. Okey, langkah-langkah untuk idea utamanya. Sebab tu cikgu suruh baca daripada perenggan pendahuluan sampai perenggan penutup. Okey, yang kedua perlu ada idea sokongan. Idea sokongan ni maksudnya pecahan kepada idea utama tadi. Okey, langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa, langkah 4 apa, langkah 5 apa, langkah 6 apa. Kena ada 6 langkah. Okey, idea utama tadi kita ceritakan tentang langkah. Okey, tentang langkah perkara utamanya tadi, idea utamanya tentang langkah. Idea sokongan tu awak kena senaraikan langkah-langkah tersebut. Senang cerita. 6, kena ada 6. Dan 6 isi ni, satu isi satu markah. Dia tak sama dengan ringkasan tadi. Kalau ringkasan tadi satu isi 2 markah. Kalau untuk idea sokongan ni awak tulis satu isi satu markah. Okey, isi yang kedua satu lagi markah. Sampai 6. Okey, sampai 6. Okey, yang ini, okey, yang tu dah perlu ada kesimpulan. Okey, kalau macam ringkasan tadi tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Kalau yang rumusan perlu, okey, perlu ada kesimpulan. Okey, kesimpulan ni satu ayat sahajalah. Okey, tengok cikgu tulis kat sini. Kesimpulan nak tulis tentang apa? Cadangan dan harapan ataupun kesan. Okey, itu untuk kesimpulan. Okey, lagi. Kesimpulan tidak boleh diambil dari petikan. Kena fikir sendiri. Kalau ambil, tak ada markah untuk kesimpulan tu lah. Okey, jadi kena fikir sendiri tentang apa? Cadangan dan harapan. Okey, jadi penulisan, cara nak tulis macam mana? Okey, tadi cikgu cadangkan 3 perenggan. Okey, perenggan 1 awak tulis idea utama. Okey, petikan membincangkan langkah-langkah untuk menjaga menjaga penampilan diri. Contoh macam tu lah. Okey, tu satu perenggan, satu ayat je. Okey, satu ayat je untuk perenggan idea utama. Yang tu 2 markah. Okey, sebab yang tu awak kena baca dulu kan. Awak kena baca dulu daripada perenggan 1 sampai perenggan akhir. Okey, yang tu satu ayat saja. Okey, satu ayat saja. Okey, lepas tu ni kira satu perenggan. Okey, yang 6 ni idea sokongan tentang langkah-langkah tadilah. Okey, langkah tadi ada 6 langkah. Okey, ada 6 langkah. Okey, yang ni satu langkah, satu markah. Dan satu ni untuk perenggan kesimpulan. Okey, kesimpulan kena fikir sendiri juga tadilah berkenaan dengan cadangan dan harapan ataupun kesan. Okey, jadi dicadangkan tulis 3 perenggan. Okey, yang ni agak complicated sikit lah kalau nak tulis rumusan. Tapi kalau awak rasa senang je, boleh je, tak ada masalah. Okey, cikgu hanya menyampaikan je. Okey, ringkasan macam ni, rumusan macam ini. Okey, berbeza walaupun markah sama. Okey, Mitra Devi. Ini ada lagi ke? Soalan 6. Okey. Cikgu serahkan semula kepada Cikgu Fidawani untuk soalan karangan respon terbuka. Okey, silakan Cikgu Fidawani. Okey, terima kasih Cikgu Suhaila. Okey, baik. Saya terus kepada soalan yang ke-6 iaitu soalan yang terakhir.
Okey, iaitu karangan respon terbuka pelajar. Okey. Jadi kali ini kita masuk karangan respon terbuka. Markahnya sangat banyak. Okey, harganya 30 markah. Kalaulah masuk karangan yang pendek saja 10 markah, iaitu saya rasa ramai yang dapatnya skor tapi kali ini kita keluarkan karangan respon terbuka. Nak tak nak kita kena keluarkan. Harganya 30 markah. Okey, kita dah bagi dah tema siap-siap pelajar. Jadi awak boleh fokus kepada tema ini, iaitu tema kebersihan dan kesihatan. Okey? Okey, tema kebersihan dan kesihatan. Okey, minta maaf kalau ada sound kat belakang. Okey, baik. Untuk soalan ni seperti biasa akan ada 3 soalan. Okey. 1 roman, 2 roman dan 3 roman. Tapi bukan jawab semua. Awak pilih 1 soalan sahaja. Okey. Soalannya yang pertama kita dah bagi dah. Soalan yang pertama ialah tentang karangan keperihalan ataupun kita panggil sebagai karangan pengalaman. Jadi awak kena ceritakan pengalaman awak. Okey. Seterusnya yang kedua ialah karangan fakta. Okey, karangan fakta. Dan yang ketiga, yang ini adalah satu saja karangan berformat iaitu karangan rencana. Okey? Jadi saya harap awak fokuslah kepada 3 karangan ni dan fokus kepada tema yang telah diberikan. Okey? Okey, baik. Yang ini adalah contoh karangan, respon terbuka. Biasanya awak akan nampak macam ni, okey? Pelajar dia ada 2 cara. Kadang-kadang soalan diberi dah siap-siap isi dia pelajar. Yang ini senang sebab awak tak perlu fikir isi. Okey? Yang ini sebab dia dah bagi isi dah. Atau kadang-kadang soalan dia cuma bagi tema je. Contoh tema pelancongan ataupun tema kesihatan dan kebersihan. Jadi kalau dia bagi tema je, awak kena fikir sendiri apa isi dia. Tapi kalau macam soalan macam ni, contoh soalan macam ni, yang ini senang sebab dia dah bagi isi dah. Kalau awak lihat ni isi dia. Okey, ini dia punya tema. Maksudnya tema dia tentang sukan lah, Hari Sukan Negara. Kemudian dekat bawah ni ada soalan. Okey, biasanya pelajar soalan pertama ni memang soalan tentang pengalaman. Soalan pertama memang tentang pengalaman keperihalan. Okey. Soalan kedua biasanya pendapat, karangan fakta, karangan perbincangan. Tapi kali ni yang masuk ialah karangan fakta. Dan yang ketiga biasanya karangan berformat. Jadi untuknya nanti peperiksaan awak nanti karangan rencana. Okey, berformatnya lah karangan rencana. Okey, kita terus. Okey, saya cerita sedikit sahaja. Okey, karangan keperihalan iaitu karangan yang pertama. Yang ini dia tak ada format khusus pelajar. Maksudnya yang penting awak ada pendahuluan, ada isi penting, ada penutup, dah cukup. Tak perlu. Sebenarnya dia tak ada format. Yang penting kena ada 3 benda ni lah. Okey, murid digalakkan menggunakan unsur suspense secara terkawal untuk menimbulkan rasa cemas pembaca ataupun bila kita rasa suspense tu kita rasa nak baca lagi. Jadi apabila cikgu membaca cerita pelajar, seronok nak baca, jadi kami boleh bagi markah yang baik ke atas lah. Jadi pastikan dalam cerita awak tu adalah unsur-unsur yang mencemaskan, contohnya lah, ataupun unsur-unsur yang kita nak macam apa? Kita nak lagi baca benda tu, cerita yang menarik lah pelajar. Okey, contoh pada bahagian pendahuluan. Okey, bahagian pendahuluan ni awak jangan cerita lagi awak punya pengalaman. Okey, contoh dia kata pengalaman pergi ke pesta buah-buahan. Okey, contoh ceritakan pengalaman anda pergi ke pesta buah-buahan. Waktu pendahuluan jangan cerita awak dah berada di sana. Okey, untuk pendahuluan awak ceritakanlah bila awak bertolak, awak pergi naik apa, pergi dengan siapa, kena gunakan dia punya kata tanya banyak, siapa, apa, bagaimana, okey. Jangan cerita lagi. Isi baru cerita dia punya apa peristiwa yang berlaku dekat pesta tersebut contohnya, okey. Jadi pendahuluan ni ramai pelajar dah silap sebab waktu pendahuluan kadang-kadang kita selalu keluar soalan tentang pengalaman mengalami kemalangan. Okey. Jadi ramai pelajar dah cerita pendahuluan tu dah cerita dah pasal kemalangan, okey. Jadi selepas ini kalau nak buat karangan pengalaman, pendahuluan tu jangan cerita dahulu awak punya aktiviti apa yang awak buat. Awak ceritakan apa yang berlaku sebelum peristiwa utama berlaku. Okey, baik. Bahagian penutup, okey, anda digalakkan untuk menceritakan cara-cara peristiwa itu berakhir. Jadi pastikan ada akhirnya, awak nak balik pukul berapa, apa perasaan awak. Yang ini awak boleh masukkan dalam penutup. Jadi dalam penutup tu awak berasa sangat gembira, rasa nak pergi lagi. Jadi itu perasaan awak. Okey, berapa minit untuk karangan? 45 minit. Sebab 30 markah jadi dia perlu fikir, buat ayat dan sebagainya. Okey, jadi 45 minit untuk karangan respon terbuka ini.
Okey, macam mana kita nak cari isi karangan untuk pengalaman ni? Yang inilah awak kena guna kata tanya. Apa? Bila awak pergi tu? Kena nyatakan hari apa ke? Okey, dengan siapa? Bagaimana caranya pergi? Okey, ke mana awak pergi? Mengapa awak nak pergi? Okey, sebab awak nak nak melihat banyak buah-buahan ke? Okey, banyak buah ke kat situ dan sebagainya lah. Okey, jadi saya terus saja pelajar. Okey, saya terus kepada pendahuluan sebab saya tahu ramai pelajar yang suka buat karangan pengalaman. Okey, bila nak buat karangan pengalaman tu, yang ini saya selitkan isi lah. Okey, saya ambil daripada cikgu daerah Kulai yang telah berkongsi maklumat macam mana nak membina karangan pengalaman yang sangat baik. Okey, jadi saya ambil bahagian isi saja. Okey, bila awak nak masukkan karangan ni pelajar, isi, awak masukkanlah. Okey, contoh kalau dia melibatkan pesta, okey, melibatkan expo, program sekolah, mesti ada perasmian. Jadi isi pertama tu cerita pasal perasmian. Siapa yang rasmikan, dekat mana dirasmikan, okey. Jadi perenggan isi yang pertama tu cerita pasal perasmian. Kalau dia berkenaan dengan perkemahan ataupun lawatan sambil belajar, okey, soalan tentang perkemahan, tentang lawatan, pastikan isi pertama awak masukkan taklimat. Okey, siapa yang bagi taklimat, dekat mana diberikan taklimat dan sebagainya. Okey, jadi masukkan isi pertama tentang perasmian ataupun taklimat. Okey, seterusnya untuk isi kedua pula, awak masukkan eksplorasi. Maksud eksplorasi ni awak kena masuk aktiviti. Sekurang-kurangnya berapa? 2 aktiviti yang awak terokai. Okey, mesti ada 2 aktiviti. Pandailah karang aktiviti apa. Contoh aktiviti meniup belon ke. Sukatilah Jadi kena adakan 2 aktiviti. Awak huraikanlah aktiviti tu macam mana pelajar. Itu untuk isi kedua supaya awak punya cerita tu nampak matang dan menarik. Okey, isi ketiga, adakan pertandingan. Okey, mesti adakan pertandingan. Satu je pertandingan pelajar. Contoh pertandingan mewarna boleh. Pertandingan mewarna buah-buahan boleh, tak ada masalah. Awak kena create ataupun bina satu pertandingan. Okey, yang pastikan pertandingan tu logik. Kena mengenalah dengan kalau dia pasal pesta buah-buahan, ceritalah pasal pertandingan buah-buahan tu. Kalau dia tentang perkemahan, pertandingan apa? Macamnya buatnya apa? Tali tu kan. Jadi pastikan pertandingan tu logik dengan soalan. Okey, selepas pertandingan sudah mestilah akan ada penyampaian hadiah. Okey, jadi isi keempat, kena ada penyampaian hadiah. Siapa yang sampaikan, di mana? Bendanya sama pelajar tapi dia punya aktiviti berbeza. Okey, jadi ini untuk isi. Saya harap membantu. Kalau ada pelajar yang cuba nak buat bahagian pengalaman, okey, boleh gunakan tips ini untuk membuat isi. Okey, kemudian penutup. Saya ambil penutup juga. Okey, penutup sama juga macam yang Cikgu Suhaila beritahu, iaitu kena ada cadangan dan juga harapan. Mesti ada. Okey, contoh dekat sini, okey, yang atas ini tentang pengalaman sepanjang menyertai perkemahan unit beruniform. Jadi macam mana cara dia menulis penutup dia pelajar. Okey, ayat pertama mesti ada rumusan, maksudnya keseluruhan lah. Tapi awak jangan mula dengan kesimpulan. Kesimpulan ni hanya untuk karangan fakta, pendapat dan sebagainya lah. Okey, untuk pengalaman jangan mula kesimpulan contoh dia kata dalam perkemahan unit uniform kami telah mendapat banyak pengalaman. Nampak keseluruhannya dia dapat apa? Maksudnya benda yang positif ataupun mungkin dia dapat benda yang negatif. Okey. Kemudian ayat kedua kena ada cadangan dan juga dia tambah ubi. Ubi ni adalah ungkapan bahasa yang indah lah. Okey, dia masukkan peribahasa ke. Kalau awak lihat kat sini, dia mula dengan oleh itu. Saya akan merebut peluang keemasan. Ni cadangan dia. Okey, dia akan rebut peluang keemasan. Dia masukkan lagi bahasa indah kat sini. Kerana ilmu itu pelita hidup. Dia masukkan lagi peribahasa. Jadi ayat dia sangat cantik lah macam ni. Okey, apa harapan? Okey, ayat harapan, bila nak buat ayat harapan, pastikan ada perkataan diharapkan. Mesti ada perkataan diharapkan ni pelajar. Okey, barulah kita panggil dia sebagai ayat harapan. Okey, ayat ni popular. Negara kita dapat melahirkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Yang ini popular sangat. Okey, kalau sekolah tuition pun saya rasa benda yang ulang sama. Cemerlang, gemilang, terbilang. Itu je lah ayat dia punya harapan dia. Okey, jadi awak boleh masukkan, tak ada masalah. Okey, kalau tentang pengalaman, okey, sama juga. Cikgu dalam karangan ni boleh letak dialog, tak ada masalah. Untuk karangan pengalaman kita boleh letakkan dialog. Tapi jangan lupa pembuka kata dan penutup kata. Macam tu, okey. Boleh masukkan dialog, tak ada masalah. Bagus okey. Yang ini dia punya pengalaman untuk pesta makan buah-buahan. Awak nampak kat sini. Rumusan dia mesti positif ataupun negatif lah. Nampak banyak pengalaman, banyak pengetahuan.
Kemudian cadangan, okey apa cadangan dia? Saya akan merebut peluang keemasan. Sama je ayat dia dengan atas tambah dia kata pengalaman merupakan guru terbaik dalam kehidupan kita. Nampak? Ni yang ini hafal je ayat ni. Kemudian harapan dia, saya berharap. Okey? Jadi yang ini sebagai contoh kalau kita nak buat karangan keperihalan, yang ini dia punya isi. Okey, awak boleh masukkan 4 isi ni, tips ni. Kemudian masukkanlah dia punya penutup. Okey, penutup mesti ada 3, rumusan, cadangan dan juga harapan. Okey, habis untuk keperihalan. Okey, karangan fakta. Saya rasa karangan fakta tak ada masalah. Semua pelajar biasanya kita dalam kelas, okey, dalam buku teks pun dah ajar dah satu persatu macam mana nak buat pendahuluan, buat isi dan juga buat penutup. Okey. Jadi karangan ni dia dalam format biasa. Yang penting ada apa? Pendahuluan, isi mesti sekurang-kurangnya 3 pelajar. Okey, awak buatlah 3 isi. Kalau nak buat 4 tak ada masalah. Okey, tapi buatlah 3 isi. Okey. Kemudian ada penutup. Okey, kemudian isinya mesti logik. Huraian fakta mestilah dengan contoh-contoh. Okey, bagus Jadi dalam perenggan isi yang ini awak belajar dalam buku teks awak. Macam mana nak tulis perenggan isi mesti ada 4 ayat ni. Okey, tapi boleh je tambah ayat yang lain. Okey, contoh ayat yang perlu ada ayat topik. Jadi ayat topik ni masukkan isi pelajar. Ayat huraian, huraikan. Okey, kalau isinya kurang, markah pun akan tolak cikgu. Markah tak tolak sebab untuk karangan ni kita baca keseluruhan, kemudian kita bagi markah berapa. Kalau isi dia setakat 1 je, manalah ayat dapat baik kan? Okey, nanti hujung nanti saya akan tunjukkan dia punya kriteria. Okey, dalam karangan berapa patah perkataan? Yang ini 180 ke atas. Boleh, lebih tak ada masalah. Okey? Kemudian ayat kedua, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Ada pelajar dia nak tulis ayat kesan. Boleh, tak ada masalah. Kesannya ikut Yang penting 4 ayat ni mesti ada dalam karangan fakta. Okey, baik. Kita lihat yang inilah. Yang ini saya ambil contoh saja. Okey, contoh soalan tentang penggunaan telefon bimbit. Okey, saya nak ajar buat pendahuluan. Yang ini ialah pendahuluan pasang siap sebenarnya. Yang pendahuluan yang sangat mudah sebenarnya. Okey, daripada soalan, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat semakin meluas. Huraikan kebaikan-kebaikan penggunaan telefon bimbit. Okey, jadi saya rasa semua cikgu pun ajar. Yang pertama tengok soalan tu. Okey, awak kena baca dan fahamkan apa kehendak soalan. Okey, soalan tentang tema dia ialah penggunaan telefon bimbit. Apa soalan nak? Soalan nak kebaikan-kebaikan. Jadi kena cerita benda yang baik lah. Jangan cerita benda yang tidak baik. Okey, jadi format karangan dia tentang karangan fakta. Okey, macam mana nak tulis? Saya ajar pelajar saya salin balik. Okey, salin balik soalan masukkan dalam pendahuluan. Okey, ada pelajar dia mungkin tak ingat dah blur dan sebagainya. Jadi awak salin sahaja pelajar. Okey, ini untuk pelajar yang lemah lah, saya membantu. Pelajar yang dia aras tinggi dia boleh bina pendahuluan, tak ada masalah. Bagi pelajar yang memang tiba-tiba blur waktu kejadian ataupun tiba-tiba macam tak tahu macam mana nak buat, okey, nak buat pendahuluan sebab pendahuluan ni membawa markah lebih kurang 3-4 markah lah lebih kurang pelajar, okey. Kalau buat pendahuluan ni dah dapat markah dah sebenarnya. Tak buat yang lain, baru buat pendahuluan, okey. Jadi saya salin sahaja soalan. Awak lihat saya masukkan sedikit kat sini kata-kata hikmah lah sikit, bukan kata hikmah, macam penanda wacana lah saya tambahkan. Pada zaman digital ini, pada era globalisasi ini, biasa yang awak guna kan, okay, yang ini saya ambil yang mudah lah. Ataupun pelajar malah nak fikir pada masa kini, siap pun boleh. Lepas tu nampak yang warna merah ni, yang ini saya ambil daripada ayat dekat atas ni pelajar. Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat semakin meluas. Saya ambil ayat yang ini. Okey, jadi tak payah fikir-fikir. Saya cuma tambah sahaja dia punya penanda wacana yang menarik kat depan ni. Lepas tu saya koma, saya salin je ayat yang pertama ni. Selesai dah. Nampak? Mudah sahaja. Okey, kalau awak rasa boleh huraikan, awak huraikanlah. Kenapa penggunaan telefon bimbit tu semakin meluas? Okey, kenapa? Jadi awak huraikan. Hal ini berlaku demikian kerana kenapa? Telefon bimbit merupakan alat perhubungan serta mempunyai pelbagai fungsi yang canggih. Ini dia punya huraian kenapa. Kenapa kepada ayat pertama ni. Okey, nampak? Saya bagi lagi contoh. Bagilah contoh sebagai contoh. Nampak? Dalam pendahuluan, saya masukkan ayat topik, saya masukkan ayat huraian, saya masukkan ayat contoh. Nampak jadi saya bagi sebagai contoh. Apa contoh? Kenapalah telefon ni canggih? Kita boleh melayari internet, mendengar muzik dan menangkap gambar menggunakan kamera dari telefon bimbit. Minta maaf, ejaan salah. Telefon bimbit, ada N kat sini. Okey, nampak soalan dia? Saya masukkan lagi ayat ni, persoalannya. Okey, masukkan kata tanya yang sesuai. Saya masukkan kehendak soalan.
Okey, persoalannya apakah kebaikan penggunaan telefon bimbit? Saya salin je balik soalan tu pelajar. Apakah persoalannya? Kata tanya saya ambil apakah kebaikan penggunaan telefon bimbit ataupun apakah kebaikan-kebaikan penggunaan telefon bimbit. Selesai dah. Okey. Jadi untuk mungkin pelajar kelas belakang, mereka tak boleh buat huraian, tak boleh buat yang ini. Hal berlaku demikian kerana mungkin. Jadi awak boleh ambil ayat pertama ni, okey, daripada soalan, tambah sahaja penanda wacana dekat depan. Paling mudah pada masa kini paling mudah. Yang itulah paling mudah. Lepas tu masukkanlah contoh sikit. Sebagai contoh kita boleh menangkap gambar, takkan itu pun tak boleh fikir tentang telefon bimbit. Ambil yang mudah saja. Akhir sekali buat yang ini. Persoalannya. Okey, kena ada ni persoalannya. Masukkan kata tanya apakah ke, mengapakah ke. Kemudian salin balik soalan yang kedua. Okey, salin balik ayat yang kedua. Okey. Jadi selesai dah awak punya pendahuluan. Saya harap membantu untuk pelajar yang mungkin lemah. Cikgu boleh ke kalau tidak letak persoalan itu? Boleh, tak ada masalah. Ada pelajar yang dia tulis apa? Terdapat pelbagai. Dia nak juga buat ayat yang ini. Dia buat apa? Terdapat pelbagai kebaikan penggunaan telefon bimbit. Boleh, titik. Boleh, tak ada masalah. Jadi terserah, okey? Kalau awak boleh bina pendahuluan yang cantik, sebab pendahuluan sangat banyak. Ada pendahuluan definisi. Mungkin awak nak terangkan apa itu telefon bimbit, boleh. Ataupun awak nak guna kata-kata hikmah ke banyak pelajar. Untuknya pendahuluan ni banyak sangat cara. Yang saya berikan adalah dalam bahasa Inggeris adalah copy and paste. Maksudnya saya ambil saja daripada soalan menjadi pendahuluan. Saya tambah sikit-sikit je. Okey? Okey. Jadi saya terus kepada contoh perenggan isi. Jadi isi pertama, kita nak 3 isi. Isi pertama mesti mula dengan antara. Okey? Antara kebaikannya ialah, okey, ataupun adalah. Lepas tu kalau isi kedua, selain itu. Isi ketiga, akhir sekali. Kalau nak masuk 4 isi, jadi kena tambahlah. Antara, selain itu, seterusnya akhir sekali. Jadi isi terakhir mesti akhir sekali. Okey? Okey, yang ini ialah ayat apa? Ayat huraian. Okey, jadi saya mula dengan perkataan ni. Huraikanlah isi awak. Okey, kemudian bagilah contoh. Rugi pelajar, awak tak bagi contoh. Mungkin tak boleh bagi huraian, tapi awak boleh bagi contoh. Pastikan contoh tu kena ada kaitan lah. Jangan bagi contoh yang tidak logik. Okey, ayat penegas yang ini paling mudah sekali. Paling mudah Rugi kalau tak buat. Okey, tegasnya masukkan je isi pertama. Okey, isi pertama merupakan kehendak soalan. Okey, contoh tegasnya apa kebaikan dia? Okey, kebaikan dia contohnya kita dapat menelefon orang yang jauh. Contoh, kita dapat menghubungi orang yang jauh. Contohlah, tegasnya kita dapat menghubungi orang yang jauh merupakan apa kehendak soalan? Merupakan kebaikan penggunaan telefon bimbit. Yang itu. Okey, yang ini awak dah belajar semua dalam buku teks awak. Okey, sebenarnya ayat penegas sangat mudah. Okey, untuk pelajar yang belakang mungkin mereka tak boleh buat huraian, tapi apa katanya awak cuba buat antara ni, okey, isi sebab isi dah diberi. Kita anggaplah isi dah diberi pelajar. Jadi rugilah kita tak buat ayat huraian. Lepas tu kita buatlah ayat contoh. Bagilah contoh yang agak-agak relevan awak rasa, okey? Kemudian bagilah penegasnya. Ingat penegas ni ambil daripada isi pertama, merupakan, ambil balik soalan dia apa? Merupakan apa? Kebaikan penggunaan telefon bimbit, okey? Okey, habis. Okey, perenggan penutup. Laju saya tapi saya kena laju juga sebab takut habis masa ni. Cikgu, kalau huraian tu saya bagi 5, kelima 5 huraian tu ada markah ke cikgu atau cikgu kira laju? Kejap Saya jawab ni soalan siapa? Alia, okey. Cikgu, kalau huraian tu saya bagi 5, kelima 5 huraian tu ada markah ke cikgu? Atau cikgu kira markah untuk 1/2 huraian? Okey, yang ini sebenarnya kita baca keseluruhan. Kita baca keseluruhan. Bila kita rasa isi awak tu matang, kita terus kepada peringkat. Dia nampak tak sabar. Nampak yang ini, okey? Saya terangkan sikit lah. Sebenarnya pelajar, kita tak ada markah bahasa apa semua. Dia ada kriteria sebenarnya. Okey, kalau kita baca awak punya karangan, kita rasa macam karangan awak ni sangat menarik. Isi awak sangat matang, awak punya huraian pun bagus, matang, menggunakan frasa-frasa yang cantik. Apa salahnya kita rasa, okey, awak boleh dapat markah cemerlang. Kita tengok, boleh tak kriteria-kriteria yang ada dalam cemerlang itu ada pada awak punya karangan. Okey, kalau tak ada kita turunkan masuk ke pujian. Jadi mungkin kita boleh bagi ke pujian 25. Mungkin kita boleh bagi ke pujian 24. Okey, yang ini untuk kriteria ni dia merumuskan kepada semua isi, bahasa, awak punya apa penggunaan ayat dan sebagainya.
Okey, ada tak ada isi berapa 10 markah, bahasa 30 markah, tak ada macam tu. Dia terus kepada keseluruhan. Dia berbeza dengan ringkasan dan juga rumusan serta ulasan berbeza. Okey, untuk respon terbuka ni kita baca dahulu. Okey, cikgu akan baca semua, baca daripada awal sampai akhir. Kemudian barulah kita bagi kriteria kat mana awak punya karangan tu. Okey, kalau cemerlang, betul tak? Ada tak kriteria cemerlang? Kalau tak ada, kita turunkan sikit macam tu. Okey? Okay, ada soalan lagi? Ya Allah, nampak Okey, yang ini ialah, cikgu untuk satu perenggan maksimum berapa markah cikgu? Untuk satu perenggan maksimum berapa markah? Okey, contoh kalau 5, anggaran lah lebih kurang Kalau 3, dalam lebih kurang 5 markah lah macam tu lebih kurang. Okey, tapi biasanya kalau kita buat pendahuluan je, kita bagilah pendahuluan tu kalau rasa macam okey pendahuluan macam tu, yang isi awak tak buat, penutur tak buat, kita bolehlah bagi 4-5 markah pelajar. Okey, sebab awak dah buat pendahuluan, dah ada usaha buat pendahuluan, tapi pendahuluan awak pastikan dia punya ayatnya gramatis. Janganlah salah eja. Salah eja satu hal lagi, okey. Kita kena tolak lagi ejaan dan sebagainya. Okey, baik. Saya terus kepada penutup. Okey, untuk buat perenggan penutup, mulakanlah dengan kesimpulannya. Okey, ada kan perkataan kesimpulannya, maksudnya penutuplah ni pelajar. Kalau awak tak buat penutup, awak tak boleh dapat markah cemerlang. Tolong ingat ya, tak ada penutup tak boleh dapat markah cemerlang. Tak lebih daripada 180 tak boleh dapat markah cemerlang. Okey, nak dapat kriteria cemerlang mesti lebih 180 dan mesti ada penutup. Okey, nampak dekat penutup ni saya ada 3 ayat sahaja. Ayat rumusan, saya rumuskan dia punya cerita yang tadi. Kemudian saya bagi cadangan dan saya bagi ayat harapan. Ayat harapan mesti letak perkataan harap ni, diharapkan ke, okey, harapan saya ke, macam tu lah, okey, mesti ada perkataan harapan. Jadi nak buat perenggan penutup, pastikan ada 3 ayat ni, barulah penutup awak sangat cantik, okey. Contohnya, okey, saya ambil je daripada soalan tadi ni. Penggunaan telefon bimbit mendatangkan banyak kebaikan dalam kalangan masyarakat. Mendatangkan banyak kebaikan. Yang ini kita dah rumuskanlah sebab soalan tentang kebaikan. Oleh itu cadangan. Kita perlulah bila bagi cadangan kena nyatakan pihaknya lah. Cikgu kalau satu perkataan jangan salah tolak berapa markah cikgu? Biasanya kita kalau satu patah perkataan kita tolak setengah. Tolak setengah pelajar. Cikgu kalau dapat markah cemerlang satu perenggan sekurang-kurangnya perlu ada berapa ayat? Okey, biasanya yang perlu dalam buat ayat isi awak tu kena ada 4 lah. Yang tadi ayat topik, huraian, ayat contoh dan juga ayat penegas. Kalau nak tambah ayat kesan pun tak ada masalah. Jadi maksudnya dalam awak punya ayat tu nak dapat markah cemerlang pastikan ada 4 ayat yang penting ni. Di samping awak masukkan tadi ubi tadi iaitu ungkapan bahasa yang sangat indah. Barulah awak boleh dapat markah yang cemerlang. Okey? Okey, jadi awak boleh tengok contoh saya. Nampak? Ayat harapan mesti ada perkataan diharapkan. Mesti ada barulah kita tahu itulah ayat harapan. Okey, jadi saya harap yang perkongsian ni membantulah untuk awak menulis karangan fakta. Dalam tajuk apa yang keluar? Tak bolehlah bagi tahu macam mana tajuk keluar. Macam mana pula dengan penggunaan bahasa Inggeris? Ya, perlu. Kalau nak guna bahasa Inggeris macam biasalah kena buka pembuka dan penutup kata. Awak jangan tulis jangan tulis you. Kena nak buat you tu kena ada pembuka dan penutup kata. Okey? Ada soalan lagi? Oh, seronok bagi soalan masing-masing. Okey, baik. Saya terus kepada karangan rencana yang last sekali. Okey, karangan rencana ni ialah karangan berformat. Dia sama juga macam karangan fakta, macam kita buat tadi, ada perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Tapi dia adalah karangan berformat kan. Jadi dia kena ada apa? Dia punya format lah. Kena ada tajuk rencana dan juga nama penulis. Itu saja pelajar. Okey? Perbezaan karangan rencana dengan karangan fakta ialah yang ini. Tajuk rencana dan nama penulis. Kalau awak tak tulis dua benda ni, ini bukan karangan rencana. Okey, itu adalah karangan fakta. Okey, jadi kita lihat tengok ni. Okey, ni contoh karangan lah, ni contoh soalan. Okey, dia akan bagi tahu tulis satu rencana. Kalau karangan syarahan, tulis satu syarahan. Dia akan bagi tahu pelajar karangan tu tentang apa. Tulis satu surat ke tidak rasmi ke apa, okey? Dia akan nyatakan. Jadi awak tahu inilah karangan rencana. Okey, bila nak jawab yang pertama kena ada tajuk rencana awak tu, nampak? Okey, soalannya tentang tulis satu rencana tentang kebaikan mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi dekat mana tajuk dia? Ambil daripada kendak soalan ni lah, iaitu kebaikan mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi saya jadikan dia sebagai tajuk. Awak nampak ya? Huruf pertama mesti huruf besar.
yang ini awak kena tulis dekat tengah-tengah awak punya kertas tu sebenarnya. Okey, lepas tu siapa penulisnya? Rencana ni maksudnya apa cikgu? Nanti ada petikan ke? Ish, yang ini kan karangan respon terbuka, karangan rencana. Budak ni tak pernah belajar ke ni? Okey, minta maaf. Pelajar, yang ini karangan rencana, tak ada petikan. Dia karangan, awak kena bina sendiri. Okey, tengok soalan dia. Okey, jadi daripada soalan ni, ini kita buat tajuk dia. Okey, kemudian yang kat bawah ni, tahu Sakinah, okey. Yang kat bawah ni Sakinah, Fazin Sakinah. Okey, Cikgu Suhaila dah kata rencana tu karangan yang ada format. Dia macam karangan fakta yang kita buat tadi, macam tadilah karangan fakta yang kita buat. Cuma beza, kita tambah yang ini je dekat atas karangan tu. Jadi kat bawah ni awak punya karangan, pendahuluan, awak punya isi, penutup. Atas dia mesti ada tajuk dan juga penulis. Oleh siapa yang tulis, titik bertindih, letaklah nama. Saya letaklah nama siapa-siapa ni kan. Okey. Jadi itu sahaja untuk karangan rencana. Kalau tak tulis format boleh tak? Okey. Kalau tak tulis format maksudnya awak tidak menjawab soalan lah. Tidak menjawab soalan. Okey. Cikgu kalau karangan ni berapa patah perkataan? Iaitu 180 ke atas. Tajuk dengan nama tu dikira markah ke cikgu? Bukan. Yang ini memang bukan kira markah. Maksudnya keseluruhan. Okey. Jadi kalau awak tak jawab, tak ikut soalan, jadi tak dapatlah markah cemerlang tu, tak dapatlah markah baik tu. Mungkin awak boleh sampai tahap apa? Mungkin baik ataupun penguasaan minimum. Tapi pelajar, kalau kita tidak menjawab soalan, maksudnya kita terpesong, awak hanya boleh dapat markah yang ini je. Tidak mencapai tahap penguasaan nampak minuman, nampak lapar sangat kan? Minimum. Nampak Eja pun dah salah, lapar sangatlah ni, okey? Jadi pelajar, kalau terpesong, kita tetap baca. Tak ada masalah kita baca, tapi cikgu tak akan bagi markah lebih daripada 10. Cikgu terus bagi markah yang ini. Cerita tentang kebaikan, awak cerita tentang keburukan. Terus ni. Okey, tapi kalau macam tadi, cerita pasal karangan rencana, awak cuma tak tulis dia punya tajuk dekat atas je dengan dia punya penulis. Tapi pelajar, awak masih lagi belum terpesong lagi sebab awak masih menjawab. Ada nak kebaikan, awak dah jawab kebaikan, cuma terlupa nak tulis tajuk dekat atas. Okey? Jadi kita masih baca, kita masih kira awak hanya boleh dapat di antara baik dengan kepujian saja. Okey? Cemerlang memang tidak boleh. Cemerlang ni memang kena patuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kena ikutlah dia punya arahan soalan apa. Okey? Jadi kalau terpesong, tapi harapnya jangan terpesong lah. Kadang-kadang ada pelajar, saya ingat lagi pada pelajar saya, dia tak nak jawab soalan, dia hafal satu cerita, kemudian dia salin je cerita tu. Okey, saya baca sebenarnya cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan soalan. Jadi saya bagilah markah dia 9 macam tu. Sekurang-kurangnya dia ada markah daripada kosong markah. Jadi tolong ya, jangan tinggalkan bulat-bulat kosong macam tu. Cubalah sekurang-kurangnya buatlah pendahuluan yang seperti saya ajar tadi, salin saja daripada soalan, tambah sedikit ayat di depan. Okey? Okey, dah habis, ada penambah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Cikgu Suhaila ada apa-apa nak tambah? Okey, saya serahkan Cikgu Suhaila, ada penambahan? Tak ada tidak. Okey, dah habis dah. Okey, dah habis dah. Rasanya saya dah menjawab semua soalan dah, saya rasa. Maafkan saya sebab laju tu, saya rasa ada tak. Okey, Cikgu Rozali kata bertuah kena ada yang tu Okey. Okey, saya rasa tak ada apa-apa. Okey, tadi ada pelajar yang tanya, cikgu di samping itu. Okey, saya terangkan. Kalau di samping itu, dua patah perkataan. Di tu kita tak kira pelajar. Sama juga macam ke pun kita tak kira. Okey, selain itu, dua patah perkataan lah. Selain itu ialah dua patah perkataan. Okey, jadi awak kena kira sendiri patah perkataan. Di samping, cikgu yang menanda akan mengira. Jadi kerja kami ni, kami kena kira pelajar. Kalau panjang karangan awak, panjanglah yang kami kena kira. Banyak yang kena kami kira. Okey? Okey, jadi selesai sampai ini sahaja. Jadi saya serahkan kepada kepada cikgu kepada moderator kita. Moderator. Okey, minta maaf. Saya serahkan kepada moderator. Okey. Alhamdulillah, begitulah tadi berakhirnya penerangan berkenaan teknik menjawab mata pelajaran Bahasa Melayu yang telah disampaikan oleh Cikgu Fidawani dan juga Cikgu Suhaila. Semoga kita semua dapat mengambil nota-nota penting serta beroleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan setara standard nanti. Kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Aminah binti Rasuli mewakili pihak pengetua untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Nur Alia selaku moderator pada malam ini, pengacara majlis sebenarnya. Okey, saya ulang semula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Selamat sejahtera keseluruhannya, terutamanya ditujukan khusus kepada penceramah kita pada malam ini, Cikgu Fidawani, Cikgu Suhaila, hebat, dahsyat, tahniah. Tepukan gemuruh untuk penceramah kita masing-masing kat rumah sana ya. Saya dengar bunyi gemuruh tu ya. Alhamdulillah. Seterusnya ucapan kepada SU PT3 Cikgu Rozali yang menyahut cabaran ya, bila kita kata perlu laksanakan program pantas kilat dia melaksanakan dan merancang, alhamdulillah. Seterusnya tahniah dan syukur kepada kaunselor kita yang sentiasa ada di mana-mana sahaja untuk memastikan kecemerlangan SMK Seri Pulai Perdana sentiasa kita mencabar daerah Pulau ya dalam semua peringkat dan kerjasama kita adalah sangat baik. Seterusnya juga kepada guru-guru yang terlibat pada malam ini, tahniah keseluruhannya. Okey, ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan. Perkara pertama ya, saya terpaksa tak buka kamera sebabnya saya takut line saya tak clear. Yang penting suara saya, bukan wajah saya. Okey. Pertamanya ucapan tahniah kepada keseluruhan anak-anak murid tingkatan 3 tahniah syabas ya. Saya ni beritahu awak, saya sebenarnya rasa sangat-sangat kagum ya. Sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat rasa bangga dengan penglibatan pelajar pada malam ini. Tahniah, saya tidak sangka. Saya tadi mencatat dari masa ke semasa sehingga mencapai 190 tahniah. Maksudnya hampir keseluruhan pelajar tingkatan 3 ada bersama-sama kita pada malam ini. Jadi tahniah sangat-sangat. Saya mengharapkan ya, pada malam ini kebetulan saya juga adalah guru bahasa Melayu dan saya mendapati bahawa perkongsian pada malam ini sangat berkesan dan peringatan untuk kepada semua pelajar. Apabila awak melihat penerangan cikgu tadi, sebenarnya tanpa sedar ataupun dengan sedar bahawa cikgu telah pun menyatakan soalan apa yang nak keluar. So bonus kepada pelajar yang terlibat pada malam ini. Jadi ini adalah satu keyword ataupun satu petanda bahawa semua pelajar kena mengikuti program ini dari sehari ke sehari. Jangan miss satu program pun sebab cikgu akan berkongsi soalan apa walaupun tak secara direct. Tapi kalau orang yang bijaksana, dia mencatat apa-apa yang cikgu dia berikan, insya-Allah dia akan dapat teka soalan apa nak keluar. Dan juga apabila cikgu menyatakan soalan apa nak keluar, dia juga memberikan hint macam mana cara menjawab. Okey, jadi di sini saya kongsikan pada pelajar, sebenarnya apabila you tahu soalan, you kena bijak memilih soalan supaya soalan yang you jawab itu memenuhi kehendak jawapannya dan juga you dapat mempamerkan jawapan yang berkualiti. Jadi harapan saya bahawa you akan sentiasa, semua pelajar yang ada pada malam ini juga ada pada malam seterusnya. Jadi maksudnya cemerlang dalam bahasa Melayu, you cemerlang dalam semua subjek yang lain. Okey, mungkin ya, saya ini gambaran. Mungkin you rasa bahasa Melayu subjek yang mudah. Jadi you berminat untuk mengikuti program. Esok mungkin bahasa Inggeris, matematik. Aku lemah dalam matematik, jadi you mengundur diri. Tak boleh. Selagi kalau subjek yang kita rasa kita susah, tak pandai, kita kena lipat gandakan usaha, bukan menarik diri. Kita kena lebih usaha untuk subjek-subjek tersebut. Jadi maksudnya kalau hari ini 190, besok kena 200. Esok saya pun tak tengok jadual esok subjek apa. Kena ada niat untuk berada dalam program. Dan juga kiranya kita pelajar yang cemerlang, kita bukan nak cemerlang sendiri, kita nak tarik semua pelajar, rakan-rakan kita yang lain juga cemerlang. Bukan untuk diri sendiri, dan kita adalah membawa nama SMK Seri Pulai Perdana. Jadi maksudnya kita kena ajak kawan-kawan lain, jom kita ikuti program yang dilaksanakan. Jadi akhir sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru yang terlibat, semua anak murid terlibat. Saya doakan semua yang terlibat, semua yang hadir pada malam ini, awak akan mendapat keputusan yang cemerlang, gemilang
dan terbilang. So itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Aminah binti Rasuli atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis akan diteruskan lagi dengan slot motivasi ringkas dan sesi cabutan bertuah. Untuk itu, saya menyerahkan majlis kepada guru bimbingan dan kaunseling. Baik, terima kasih pada Alia. Tahniah sekali lagi yang berusaha Puan Aminah. Rakan-rakan guru yang bersama-sama kita pada malam ini, penceramah hebat kita Cikgu Fida dan Cikgu Suhaila, sampai saya pun rasa macam nak ambil periksa macam ni. Seronok dengar penerangannya. Sahabat-sahabat guru bimbingan kaunseling, Cikgu Amhani, Cikgu Najda, Cikgu Liana. Okey, sikit saja. Setiap malam tu motivasi ringkas je dalam 5 minit sebelum kita pergi kepada cabutan bertuah. So hari ini nak share dengan kamu satu video video yang ringkas saja tentang Kaizen. Okey. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini cikgu nak kongsi dengan semua tentang satu perkara melibatkan perasaan kamu atau tingkah laku kamu yang kadang-kadang kamu sendiri pun tak faham. Kamu rasa bersemangat nak mulakan sesuatu, kamu janji dengan diri sendiri nak mulakan hari ini untuk ulang kaji contohnya, tapi tiba-tiba kamu tangguhkan kepada hari esok, kemudian lusa dan seterusnya. Dan ada kalanya kamu rasa macam hilang semangat kamu. Ya, kamu bersendirian dan akhirnya kamu sebenarnya tak buat apa-apa pun. Jadi, sikap suka menunda pekerjaan ni bukanlah satu sikap yang baik sebenarnya. Dan ada juga antara kita ni suka buat kerja last minute ataupun tunggu bila dah dekat-dekat nak deadline baru nak buat. Jadi, apa pendapat kamu? Dan isu ni sebenarnya bukan berlaku dalam kalangan pelajar sahaja. Even orang yang bekerja, orang yang dalam di institut pengajian tinggi juga menghadapi perkara yang sama, iaitu kadang-kala tidak maksimum kita punya tindakan kita dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi apa sebenarnya penyebab kepada perkara-perkara ini? Yes, malas. Okey, bagaimana kita nak mengatasi sikap malas? Prinsip untuk kita atasi dan melawan rasa malas ni sebenarnya cikgu nak kongsi tentang satu budaya di negara Jepun. Jepun ni memang terkenal dengan rakyatnya dengan ada prinsip kerja yang baik dan warga dia yang sangat berdisiplin. Pelik tapi benar. So mereka dilatih sejak kecil untuk berpegang pada prinsip tertentu, di mana mereka dilatih untuk mengulang rutin-rutin asas kecil yang positif setiap hari. Jadi rutin-rutin asas ni akhirnya membentuk peribadi mereka dan menjadi satu budaya dalam kehidupan mereka ni. Mereka berdisiplin dan tak suka bermalas-malasan. Baik, dalam konsep ini mereka telah menggelarkannya sebagai Kaizen. Kai bermaksud berubah, Zen pula bermaksud kebijaksanaan. Jadi perubahan dalam hidup dicapai secara perlahan dan penuh kebijaksanaan. Jadinya prinsip ini mengamalkan satu peraturan yang dinamakan peraturan 1 minit, di mana mereka hanya perlukan 1 minit saja setiap hari untuk buat benda yang sama. Contohlah, sebagai contoh, kalau seseorang tu suka main gitar, jadi dia buat 1 minit je tapi rutin setiap hari mesti main gitar. Ataupun kamu ni nak belajar menulis contohnya, setiap hari kamu tulis 1 ayat, setiap hari konsisten. Begitu juga macam membaca. Without fail, fokus kepada apa yang kamu nak buat. Jadi dengan rule 1 minit ni melatih kita untuk lakukan sesuatu tu dalam masa 1 minit setiap hari pada waktu yang sama. Kalau pukul 7 maksudnya pukul 7 lah kita mula setiap hari. Hasil daripada itu, rakyat-rakyat di negara Jepun ni menjadi kebiasaan mereka untuk mengulang benda yang sama dan akhirnya jadi bertanggungjawab dan mampu menyelesaikan tugasan tu. Jadi dia ada banyak progres dalam kehidupan mereka berdasarkan konsep 1 minit ataupun Kaizen tadi. Jadi usaha yang keras dan rutin kadang-kadang menghabiskan tenaga kita je, kita cepat penat.
Okay, dalam konsep Kaizen ni, mereka akan amalkan setiap hari 1 minit tapi akan diubah secara konsisten. Mungkin ditambah baik kepada 5 minit, seterusnya 20 minit. Akhirnya kelaziman itu menjadi satu tabiat. Ya? Biar mereka buat benda tu sedikit-sedikit tetapi rutin setiap hari daripada buat sekali banyak tapi tak buat apa-apa. Jadi mereka akan lebih menguasai perkara-perkara tersebutlah. Jadi perkara yang lazim ni bila kita ulang dan ulang dan ulang, dia akan jadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Daripada satu kebiasaan akhirnya menjadi satu kelaziman dan boleh membentuk tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Jadi prinsip Kaizen ni sebenarnya sangat bagus sebab dia boleh dilakukan oleh semua orang dan dalam pelbagai bidang. Apa juga situasi. Asasnya kita kena mulai dengan 1 minit saja. Okey? Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang ada pelbagai perkara yang berlaku, jadi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau dulu kita malas, sekarang kita ubah supaya jadi rajin. Yang kita perlukan adalah tindakan segera, konsisten dan jangan bertangguh. Okey? Setiap daripada kita ni sebenarnya ada potensi-potensi yang kita boleh gilap. Soalnya sekarang bila kamu mahu bermula, bukan bola. Mulai dengan 1 minit setiap hari dan ia bakal mengubah sikap malas anda. Cikgu cabar anda untuk buat yang terbaik. Adakah kamu dah bersedia? Ingat pesanan cikgu, biar sedikit tetapi konsisten. Teruskan amal, jangan malas, jangan bertangguh, lakukan tanpa henti dan kejayaan pasti menjadi milik anda. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe channel Dunia Kaunseling Cikgu Ezlin. Bye. Okay, itu sorry. Okay, sebenarnya itu video lama tapi dia rasanya anak-anak boleh ambil apa-apa saja pengajaran daripada video tu. Maksudnya kalau kita nak berubah ni, kita jangan cakap saja kita nak berubah, kita kena lakukan walaupun dengan sedikit perubahan. Contoh kan, perubahannya datang mendengar taklimat ataupun pujutan akhir malam ni merupakan satu perubahan yang positif lah. Kamu tunggu sampai habis, walaupun sedikit tetapi konsisten. Itu yang penting ya. Bila kita nak berubah ke arah yang lebih baik, maksudnya kita kena lakukan perubahan itu secara konsisten dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Okey? Baik, kita nak tak nak ambil masa yang lama sebab besok pun nak sekolah. Okey, kita akan terus dengan sesi cabutan bertuah. Jadi Cikgu Rozali, malam ni kita nak pilih 5 pemenang Ya, boleh. Okey. Sekejap ya. Okey, jap. Okey, boleh nampak? Belum keluar lagi. Okey. Okey, semua dah sedia Kita nak spin. Siapakah pemenang kita yang pertama yang akan menerima cabutan bertuah tajaan daripada unit bimbingan kaunseling? Siapakah? Nur Zaidatul Fatihah. Ada tak orangnya? Ada tak Zaidatul? Ada ke tak ada? Kalau tak ada macam mana? Kita nak pilih orang lain ke apa? Zaidatul ada ke? Next. Wah, Syafi cepat je Okey, Zaidatul 1. Kelas mana ni? Zaidatul Fatihah. Kalau ada boleh raise hand. Cikgu Karen Shah kata raise hand. Tadi ada Okeylah, tak apalah sebab dia dah dengar kan. So kita catatlah nama dia. Pemenang pertama Zaidatul. Kelas apa Tak apa, nanti cikgu cek 3 sinar. Alright, terima kasih. Hadiah nanti akan dihantar ke kelas-kelas Okey, kita remove sebab dia dah dapat. Okey, kita cari pemenang kedua. Siapakah yang bertuah? Mitra Dewi. Ada tak Mitra? Tiga kaldun tadi.
Mitra ada? Okey, dah angkat tangan. Okey, tahniah. Pemenang kedua kita, cabutan bertuah. Okey, kita kena remove dulu Mitra, nanti dia dapat lagi. Okey, yang ketiga. Siapa tu? Joash Wesley. Ada? Nampak tadi banyak kali dia komen. Dah angkat tangan. Okey. Mitra tadi kelas apa? Joash kelas apa? Joash 3 Farabi. Mitra? Khaldun. Alright. Okey, tinggal lagi 2. Cepat doa banyak ni. Kau tak dapat malam ni, tunggu malam besok. Yang dah dapat ni dia tak boleh dapat 2 kali kan Cikgu Rozali? Kalau dia hati pun dia. Norhana binti Mahsahat. Ada tak? Norhana? Angkat tangan kalau ada. Ada sesiapa nampak dia? Ada, dah angkat tangan tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Amhani. Norhana kelas mana ni? Okey, dan pemenang kelima yang bertuah malam ni. Okey, Syafika Syazwani. Ada? Syafika, ada tak? Ada, dah angkat tangan. Tahniah. Okey. Okey, inilah dia pemenang-pemenang bertuah malam ini. 5 orang. Syafika kelas mana? Hana 3 Fatih. Syafika kelas mana Syafika? Kindi. Okey, 3 Kindi. Okey. Kindi Okey, saya sebelum kita bersurai, silakan Cikgu Amhani, Cikgu Najdah atau Cikgu Liana kalau ada sepatah 2 kata untuk anak-anak kita ni, pesanan untuk malam ni. Silakan. Okey, saya mula dululah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera anak-anak. Okey, hari ini malam pertama. So kita akan ada lagi 4 hari. So semoga perkongsian yang telah diberi malam ini dan insya-Allah akan datang perkongsian daripada cikgu-cikgu hebat kita akan awak ikuti. Okey, yang telah disusun khas oleh Cikgu Rozali dan unit kecemerlangan PD3. So all the best to you. Jaga kesihatan, jaga diri. Okey, kita jumpa esok insya-Allah. Okey, terima kasih Cikgu Amhani. Cikgu Najdah ada nak cakap apa-apa Cikgu Najdah? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nur Azlin. Dan cikgu ucapkan berbanyak terima kasih serta tahniah kepada semua murid tingkatan 3 SMK SPP kerana join malam ni. Rasanya macam kehadiran agak penuh lah. Okey, cikgu harap kehadiran ni berkekalan dan bertambah sehingga Khamis malam ya. Okey, kita jumpa lagi malam esok dan seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Okey, salam. Terima kasih Cikgu Najdah. Cikgu Liana ada nak cakap apa-apa? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tahniah dan syabas semua kerana berjaya join program malam ni. Semoga kehadiran dan semangat kalian berpanjangan sepanjang program ini berlangsung. Terima kasih. Tu dia. Cayuk. Sebelum penutup ni kita bagilah Tok Penghulu kita Cikgu Rozali pesanan penaja kepada anak-anak kita ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih cikgu-cikgu yang hadir, kaunselor, barisan kaunselor. Penceramah kita yang sangat hebat pada malam ni ya. Okey, saya bagi 5 bintang untuk penceramah malam ni. Sangat hebat. Okey, jangan lupa murid-murid esok hadir lagi ya. Esok dan malam seterusnya hadir. Semoga mendapat manfaat yang baiklah untuk kecemerlangan anda semua. Tahniah semua. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, terima kasih Cikgu Rozali. Jadi kembali kepada moderator, silakan Alia. Tahniah diucapkan kepada semua yang bertuah. Hadiah-hadiah akan disampaikan semasa di sekolah nanti.
Dengan berakhirnya sesi cabutan bertuah itu tadi, maka berakhirlah slot kita pada malam ini. Jangan lupa janji temu kita slot seterusnya pada jam 8.30 malam hari esok untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris bersama Cikgu Nur Aida. Saya memohon maaf andai salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua guru yang sudi berkorban masa dan tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Alia, terima kasih semua. Jumpa Okey, terima kasih besok. semua.